Assalamualaikum warahmatullahi Seorang aja wabarakatuh. ni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz. Baik, ya. Ustaz, Alhamdulillah. Maria masuk hospital ni hari. Dia minta Macam mana? tolong doakan dia. Dia apa besok pasal lung infection. Siapa dia? Maria. Oh, isteri. Saya Ya, ya. Masuk ke mana? masuk hospital di Asunta. Dia lung Dia infection. Asunta. Besok Bila dah tu ada baru test. lagi ke? Dah berapa hari dah? Baru pagi baru ni dia. Baru sedap. Oh. Ha, Sebelum ni pernah ada insiden yang sama ke ataupun first time? tak ada. Saya tu hari dia pergi klinik dia pergi hospital SUKM jadi infection lah kat situ. Okay. Yalah, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ya. Okay. Alright. Okay, terima kasih Sas. Ya, sama-sama. Ya. Jadi kita share screen. Ya, tuan-tuan dah kitab belum dapat? Kitab dah dapat, belum dapat? Sila jawab. Belum, Ada Ustaz. saya punya ada lama. Dapat dah. Saya tak sempat nak ambil lagi, Ustaz. Sorry, Ustaz. Beberapa orang yang tak ada, sebab kalau dah ada semua Ustaz tak share lagi lah. Ya, sebab nak share ni Ustaz kena apa? Nak kena scan, ya, kemudian nak kena bersihkan dia dulu, ya. Jadi dia ada beberapa proses, dia bukan scan dan terus jadi cantik ni, tak boleh, ya. Jadi tu tanya tu, kalau kata dah ada kitab, kita pakai kitab saja. Jadi masih ramai yang belum, ya. Jadi tolong nanti bagi tahu berapa orang yang belum. Jadi boleh kita buat keputusan sama ada masih nak share atau macam mana, ya. Bagi tahulah. Dah beli. Kita sampai hadis yang keberapa? Saya tak ada, Ya. Ustaz. Tak dengar? Alhamdulillah mula dengan 175 Ustaz. 175. 175 hari ni, ya. Ya. Okey, 175. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bincang 175, ya, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Tuan-tuan, setiap kali jumpa hadis, ya, kita ada perawi dia. Ya, perawi siapa dia? Perawi adalah narrator. Ya, in English kita panggil narrator. Ya, kadang-kadang narrators. Ya, sebab kadang-kadang yang meriwayatkan hadis ni ada 2 orang, kadang ada 3. Tapi di sini seorang. Ya, dia punya gelaran Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini Abi pasal depan dia ada preposition an. Ya, sebab tu Ustaz minta tuan-tuan hadir kelas Quranic Arabic. Ya, sebab bila ada an depan, automatik dia tak boleh baca Abu, dia kena baca Abi. Ya, still the same person. Ya, Abu Sa'id dengan Abi Sa'id orang yang sama. Tapi grammatically speaking, bila ada an depan, an ni makna daripada. Ya, daripada tu in Arabic kita panggil dia preposition. Ya, bila dia ada preposition an, dia ada 9 semua. Ya, one of them is an. Jadi dia punya bacaan tak boleh baca Abu Sa'id, kena baca Abi Sa'id. Kalau Abu Hurairah kena baca Abi Hurairah. Ya, whenever you have an in front. So ingatlah, ya, tuan-tuan salinlah. Whenever you have an, ain nun kat depan ni, one of the 9 preposition, so the apa kita panggil, ya, the word, ya, must be pronounced Abi. Ya, kita kena baca dia Abi, not Abu. Ya, originally of course it is Abu. Ya, but now it becomes Abi. Sebab apa? Sebab ada preposition dekat depan. Dia macam tu je. Dan tuan-tuan akan jumpa ni beribu kali. Ya, once you understand the concept, ya, yang lain tu akan boleh buat. So macam itulah belajar, tuan-tuan. Ya, kita belajar 1-2 benda, yang lain tu kita kiaskan saja. Ya, jadi tak payah kita ulang-ulang banyak kali. Tapi tuan-tuan kena fahamlah dia punya tu, dan tuan-tuan kena tulis. Ya, you have to write it down. Ya, sebab tidak terlupa, tuan-tuan. Especially umur kita macam ni, bukan semua benda kita boleh ingat. Ya, tapi kita jot down benda tu. Ya, okey. An Abi Sa'id Al-Khudri. Who is Abi Sa'id Al-Khudri? Of course, Abi Sa'id Al-Khudri bukan nama dia lah. Abu ni bukan nama. Ini gelaran. Ya, nama sebenar dia ialah Malik. Nama sebenarnya ialah Malik. Ya, min lam kaf, Malik. Ya, orang Melayu nama Malik tu, Malik No tu, min lam kaf. Ya, Malik. Ya,
Kadang-kadang Malik boleh, ya. Jadi dia punya yang betulnya ialah Malik, min alif lam kaf. Malik, ya. Malik. Jadi Malik Nur tu min alif lam kaf. Panjang, min alif panjanglah sikit. Malik, ya. Kalau Malik min lam kaf saja without alif dekat tengah, ya, maka dia jadi raja, king. Sebab tu kita panggil Al-Malik Abdul Aziz, Al-Malik Faisal, ya, Al-Malik Husain. Jadi Malik depan tu ialah king, raja. Tapi kalau Malik itu nama dia, ya, orang yang memiliki, ya, someone who own something, kita panggil Malik. Jadi Malik, ya, nama dia ialah Malik. Malik, ya. Jadi nama dia bukan Malik, sorry, nama dia Sa'ad bin Malik, sorry. Ya, Malik tu bapak dia. Nama dia Sa'ad, tuan-tuan betul kan? Sin Ain Dal, Sa'ad bin Malik. Ya, Sa'ad bin Malik ataupun gelaran dia Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Al-Khudri dekat belakang tu menunjukkan kabilah dia. Macam Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi. Pasal Nabi Bani Hashim, so kita panggil dia Al-Hashimi. Ya, itu dia punya cara untuk kita mengenal dia, tuan-tuan, ya. So tuan-tuan kena apa kita panggil, ya, tuan-tuan kena tahulah, ya, dia punya cara dia. Ya, dan tuan-tuan salin lah, ya. Melainkan tuan-tuan genius lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan genius tak apa. Ya, sekali dua kali Ustaz sebut tuan-tuan hafal. Kalau tak tuan-tuan kena salin. Ya, itu memang kaedah dia macam tu. Ya, tuan-tuan jot down dekat atas saja. Nama sebenarnya siapa tadi? Nama sebenarnya Haji Mat Syah. Siapa nama Abu Sa'id yang betul? Siapa nama original name dia? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Okey, ya. Dan dia daripada kabilah Al-Khudri. Ya, kalau ada alif lam dekat belakang, ada ya. Alif lam in front, ya at the back, ya, at the end. Itu maknanya dia punya nama kabilah dia lah. Ya, nama kabilah dia Khudrah, ya, jadi Al-Khudri. Kalau Nabi Muhammad Bani Hashim Al-Hashimi. Ya, jadi kalau mak Nabi daripada Bani Zuhrah Az-Zuhri. Macam itulah, ya. Kadang-kadang nama tempat dia macam Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari is the place, ya, where he was born, dekat Uzbekistan tu. Jadi oleh kerana tu kita panggil dia Al-Bukhari, nama tempat. Boleh juga kadang-kadang nama kabilah, ya. Sebab kabilah ni biasa merujuk pada orang Arab. Ya, kalau macam kita tak ada kabilah. Kalau orang tanya kita, Haji Mat Syah kabilah mana? Mana boleh jawab. Ya, kita tak ada kabilah macam orang Arab. Ya, kita ada, ya, kita ada surname tak, ya, ataupun family name pun kadang-kadang tak ada juga. Unless kalau orang tu orang Yaman, ya, macam tuan-tuan, ya, Said ke Sharifah ke, ya, daripada Yaman ada family dia. Al-Barakbah, ya, Al-Habshi, ya, Al-Attas dan sebagainya. Itu family name lah, ya, dia punya family name dia. Ya, tapi kata orang Melayu tak ada. Ya. Okey, Abu Sa'id Al-Khudri, dia ni orang muda. Dan Ustaz dah bagi tahu pada tuan-tuan, kebanyakan perawi hadis, narrator of hadis adalah orang muda. Budak-budak muda, tuan-tuan, ya. Apa sebab dia Kak Kelly? Pasal apa budak-budak muda yang meriwayat hadis? Mana pergi orang tua-tua? Ya. Apa jawapan dia, Kak Kelly? Why? Why orang muda? Pasal apa orang tua-tua tak ada? Orang tua-tua pergi perang. Sebab apa, Kak Kelly? Orang tua-tua pergi perang. Perang tu tiap-tiap hari ke? Ada kerja. Taklah. Pergi Jadi- berniaga. Ada kerja. Semua orang berniaga ke? Ada kerja. Ada tugas. Apa jawapan dia, Kak Mas? Apa jawapan dia? Sebab orang tua-tua pergi mana? Orang besar, orang dewasa pergi? Ada Mana tiap-tiap hari pergi mana, tuan-tuan? Pergi mana Haji Mat Syah? Pergi kerja Ustaz. Orang dewasa? Pergi kerja. Pergi kerja tu jawapan dia, tuan-tuan. Kalau Kak Kelly kata pergi perang, takkanlah tiap-tiap hari pergi perang. Ya, Pergi kalau berniaga. pergi berniaga, bukan semua berniaga, ya, ada kerja ladang, Yalah, ya, ada kerja jadi lah. apa kita panggil blacksmith. Ya, ada macam-macam. Jadi jawapan ni senang je. Kita pergi, we go for the general idea, ya. General apa kita panggil, ya, general answer. The answer is that orang dewasa bekerja. Jadi budak-budak lah yang menghafal hadis ni. Pasal budak-budak tak pergi kerja. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri masa Nabi sampai di Madinah, tuan-tuan catat umur dia 10 tahun. Very young, tuan-tuan. Ya, Yes. 10 years old. Masa Nabi sampai di Madinah umur dia 10 tahun. Ya,
Sebab tu jangan tanya dia perang Badar, memang dia tak pergi. Perang Uhud memang tak pergi, budak muda. Macam mana nak pergi? Ya, sebab perang Badar berlaku tahun yang kedua Hijrah. Maknanya masa perang Badar, berapa umur Abu Sa'id? 12 tahun. Senang je tuan-tuan. Sebab dia umur dia 10 tahun masa Nabi datang di Madinah kan, masa Hijrah. Baru 10 tahun. Ya, sebab tu dia selalu datang jumpa Nabi di masjid. Kalau Nabi pergi pasar, dia ikut. Budak-budak. Ya. Jadi masa perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Berapa umur Abu Sa'id? 10 campur 2, 12 tahun. 12 tahun qualified tak nak pergi perang? Tak. Tidak, Ustaz. Ya. Masa perang apa? Tuan-tuan kena tahu. Tuan-tuan kena salin lah. Perang Badar tahun 2 Hijrah. Tulis 2 Hijrah. Ya. Perang Uhud berlaku tahun 3 Hijrah. 1 year after perang Badar berlaku perang Uhud. Masa perang Uhud berapa umur Abu Sa'id? 13. Kalau perang Badar umur 12, ya, perang Uhud umur 13 lah. 13. Qualified tak nak pergi perang? Of course tak. So dia tak ada. Perang Badar pun tak ada, perang Uhud pun tak ada. Perang Khandaq, nombor 3 punya perang, ya. Selepas Badar, Uhud kan. Lepas Uhud, Khandaq. Khandaq tu ialah perang parit. Ya. Para sahabat gali parit, Nabi pun gali parit. Ya. Kalau kita kata para sahabat gali parit, tak tepatlah sebab Nabi yang mengetuai gali parit tu. Ya. Maknanya ketua kena turun. Ya, barulah anak buah turun tuan-tuan. Ketua pun tak pernah turun, mana anak buah nak turun? Ya, itu kepimpinan melalui teladan dipanggil. Ya. Jadi perang Uhud berlaku tahun 3, perang Khandaq berlaku tahun 5 Hijrah. Berapa umur Abu Sa'id Al-Khudri? 15 tahun. Ya, 15 tahun by right dia tak layak lagi pergi. Sebab minimum age untuk pergi perang berapa Kak Kelly? Minimum age pergi perang. 18 kot. Jangan kod-kod lah ya. Banyak kali dah sebut dah. Berapa umur pergi perang Kak Nurul? 17. 17. Please remember 17 Kak Kelly. Not 18, 17. Ya. Kali pertama kau Ustaz sebut ke dah banyak kali? Banyak kali tuan-tuan. Ya. Poin-poin macam tu tuan-tuan kena catat. Ya. Jadi 17 tahun baru pergi. Buktinya ialah ketika Usamah, ya, Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, ya, ketika dia mengetuai pasukan perang, umur dia 17 tahun. Ya. Kemungkinan tak ada orang pergi juga umur before 17, ya? Ada kemungkinan. Ada Ustaz. Ya. Kalau dia pergi juga, apa tugas yang dia boleh buat? 17 tahun kalau before 17. Pemanah. Dia jadi pemanah. Dia jadi archer. Ya, ingatlah masa perang Uhud kan, kita dah cerita sebelum ni. Ada seorang sahabat Nabi, budak muda. Ya, belum umur 17 lagi, tapi dia dapat pergi. Pasal dia buktikan kepada Nabi dia boleh memanah. Dan pemanah dia tak payah duduk barisan depan, dia boleh duduk atas bukit. Sebab tu Nabi benarkan dia, ya. Tak tahu tuan-tuan ingat tak last week punya pelajaran. Siapakah budak lelaki? Siapa nama dia? Rafi' bin Siapa nama dia? Siapa dia? Rafi' bin Khadij. Rafi'. Ya, nama dia Rafi'. Ra alif fa ain. Ya, Ra alif fa ain ni. Hadis yang ke-172 ni. Ra alif fa ain, Rafi'. Ya, Rafi' bin Khadij. Okey, ya betul. Rafi' bin Khadij. Ya, dialah yang pemanah tadi, ya, dan ada seorang lagi pemanah. Tapi kita tak jumpa lagi nama dia, ya. Biar dulu. Yang ingat saja Rafi' bin Khadij. Jadi Rafi' bin Khadij, ya, dia buat apa? Dia jadi pemanah. Jadi dia terlibat sama, ya. Okey, itulah cerita dia paling kurang. Okey, Kak Suharti, ketika Nabi wafat, berapa umur Abu Sa'id ni? Ketika Nabi wafat di Madinah, berapa umur dia? Umur siapa? Umur Abu Sa'id. Abu Sa'id 63, 20. 20, ya. Jangan tolak daripada 63 umur Nabi tu, ya. Sebab masa sampai di Madinah, umur Abu Sa'id, ya. Nabi sampai di Madinah, Abu Sa'id tak sampai di Madinah. Dia memang orang Madinah. Dia orang Ansar, umur dia 10 kan. So 10 years after that, 20 lah umur dia, ya. Okey, Abu Sa'id Al-Khudri, nama sebenar dia Malik bin Sa'ad bin Malik. Ustaz, dia kata apa? Ya. Ustaz kata dia kaum Hadraj tapi Bani Khudri. Is it like that? Dia punya kabilah dia, small kabilah dia Khudrah.
Ya, tapi bila kita sebut dengan alif lam Al-Khudri, Tak ya, maksudnya Al-Khudri. kita last week kita kata dia daripada kaum Khazraj. Kalau yang besar punya Khazraj lah, ya, sebab di Madinah tu terbagi dua. Orang Ansar. Ansar itu nama umum dia. Sekejap. Nama umum dia Ansar. Ansar divided into two. Satu Khazraj, satu lagi Aus kan. Aus. Dalam Khazraj tu banyak pecah-pecah bawah lah. Macam di Mekah, bila kita kata Quraisy tu yang besar tu lah. Ya, dia punya apa kita panggil the biggest family tu. Tapi bawah Quraisy, Bani Adi, ya, Bani Taim, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Zuhra kan ada minimum ada 12 yang besar-besar. So Aus dan Khazraj tu macam tu lah. Alright. Ya, jadi Al-Khudri tu lagi spesifik, lagi kecil. Ya, okey, ya. Apa dia kata? Dia kata sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah dengar. Tengok apa Suharti sami tu. Dah belajar tak yang ada tu belakang ni? Dah belajar. Ya, baru belajar hari Sabtu baru ni. Ya, kita belajar qultu. Dengan satu lagi Kak Suharti ada dua past tense verb yang kita belajar. The first one is qultu, the second one is Kana. yalah, kana betul. Kuntu lah. Yes, kuntu. Ya, kuntu. Jadi kita ada qultu, aku telah berkata ataupun saya telah berkata. Kalau kuntu, ya, apa kita panggil, ya, I was, ya, saya dah buat sesuatu. Kalau sami tu saya telah mendengar. Ya, I listen, ya, ataupun I heard, ya, sami tu. Jadi ni past tense ni ada tu kat belakang. Bila jumpa je tu kat belakang ni maknanya saya lah tu. Aku, saya, ya. Meaning ana. In Arabic we call it ana. Basic je tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tahu je, yang lain tuan-tuan dah boleh buat. Ya, sami tu. Kita selalu duk sebut, ya, bangun daripada rukuk, apa kita sebut? Sami Allahu liman hamidah. Sami'a. Ya, so the past tense is sami'a. Sami'a maknanya telah mendengar, heard. Kalau sami itu I heard. Aku telah dengar. Apa yang dia dengar? Ya, siapa yang dia dengar? Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Suharti, cuba Kak Suharti tengok the word Rasul. The baris, ya. The last letter is lam kan? Yes. The baris of lam is fathah. Maknanya Rasul ni apa? Subjek ke objek? Objek. Fathah. It's an object. Dah boleh agak dah tuan-tuan. Sami itu Rasulullah, ya. Aku kata Abu Sa'id, aku telah dengar Rasulullah. Aku dengar Rasulullah. Jadi Rasul tu jadi objek. Sebab yang dengar is Abu Sa'id. Ya. Dia dengar daripada siapa? Daripada Rasul. So Rasul is the object. Aku telah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi kata? Okey, baru kita masuk dia punya konten dia. Ya. Jadi kata dia la solata ba'da subuh. Nabi kata la tiada, this is a denial, la solata. Tidak ada satu solat pun yang boleh dilakukan. Ya, ba'da subhi. Ba'da selepas subuh lah. Maknanya ba'da solat fardu subuh. Selepas solat subuh tak ada satu solat pun yang dia boleh buat. Ya, maknanya solat sunatnya di sini. Lepas pada solat fardu subuh tidak ada satu pun solat sunat yang boleh dibuat. Ya, tak ada solat. Solat hajat ke, solat apa pun tak boleh buat. Melainkan, ya, orang yang qada solat. Kalau dia pegang pada mazhab Syafi'i yang kata ada qada solat, so dia nak qada masa dia muda-muda dulu, ada tinggal. Boleh tak dia nak qada solat fardu Boleh tak nak qada solat fardu selepas solat fardu? Boleh tak? Boleh. Yang itu boleh. Ya, tapi kalau solat sunat tak ada. Ya, ini cerita tentang solat sunat. Ya, la solata, tidak ada satu pun solat sunat yang boleh dilakukan ba'da subuh, selepas fardu subuh, hatta sehinggalah until tatlu'a, ya, sampai terbit asyamsu. Asyamsu matahari. Ya, sampai terbit matahari tidak ada solat sunat. Tak ada tuan-tuan. Ya, mana solat sunat tak ada. Solat yang ada satu yang solat sunat yang boleh buat. Ada pengecualian, exception. Ya, solat apa? Solat qabliyah subuh. Pasal ada hadis seorang sahabat Nabi yang tertinggal solat qabliyah subuh sebab dia dah terlambat.
Lepas pada solat fardu, ya, dia bangun dan dia solat 2 rakaat. Bila dia habis, masa dia solat, Nabi tak tegur. Bila dia habis, Nabi pun bagi tahu. Nabi tak tegur dia, tapi Nabi bagi statement. Nampak tak Nabi punya cara? Nabi kata, solat subuh ni 2 rakaat, bukan 4, Nabi kata. Nabi buat statement umum. Dan of course, statement Nabi tu kepada orang tadi lah. Ya, Nabi kata solat subuh ni 2 rakaat bukan 4. Sahabat tadi faham. Ya, he understood. Ya, dan dia kata, ya Rasulullah, yang aku buat tambah 2 rakaat ni bukan solat subuh. Ya, tapi aku buat ni ialah qabliyah subuh yang tadi aku tak sempat buat. Pasal aku terlambat datang masjid, jadi tak sempat buat qabliyah subuh, ya, sebab apa ni dah iqamat, ya, Bilal dah iqamat, maka lepas subuh aku pun bangun, aku buat. Nabi pun diam. Ya, Nabi punya silence tu, ya, Nabi punya silence tu adalah hukum, tuan-tuan. Nabi punya silence tu ada legal impact dia panggil. Ya, meaning lepas solat fardu subuh, siapa yang tak buat qabliyah subuh, ya, orang tu biasa buat. Tapi that morning dia tak sempat buat. Boleh tak dia qada? Jawapan dia boleh, tuan-tuan. And it is only applicable to qabliyah subuh. Qabliyah zuhur, qabliyah lain-lain tak pakai. Qabliyah subuh saja yang boleh. Kerana ada contoh daripada sahabat dan Nabi endorse. Whenever Nabi endorse, benda tu applicable. Kalau Nabi tak endorse, ya, non-applicable. Macam tu cara tengok hukum, tuan-tuan. Ada tak soalan? Any question so far? Maknanya it's so important lah qabliyah subuh ni Ustaz. Ya. Sebab itu bila ada orang tadi buat, Nabi diam. Sebab Nabi tak pernah tunjuk tau. Nabi tak pernah tunjuk example, ya, yang kalau tertinggal qabliyah subuh boleh qada. Sebab Nabi tak pernah tertinggal. Macam mana Nabi nak tunjuk? Ya, purposely kita buat tak? Ya, tapi bila ada sahabat buat, ya, Nabi pun bagi statement. Nabi kata subuh is only 2 rakaat, not 4. So yang sahabat tadi dalam hadis tak sebut nama siapa. Ya, di silent kan, tak tahu siapa nama dia. Ya, untuk jaga dia punya kehormatan lah, ya. Dan dia kata yang aku buat ni ialah tadi, ya, sebab qabliyah subuh aku tak sempat buat. Ya, Nabi faham dan Nabi diam. Ya, Nabi punya silence tu, ya, is an hukum. Nabi punya silence tu dia akan jadi hukum. Apa hukum dia? Mana hukum dia harus. Ya, kita tak kata sunat. Sebab kalau sunat Nabi yang buat. Ya, tapi tak. Ya, ini sahabat yang buat. Nabi endorse saja. Ya, jadi dia tak sunat lah, ya. Tapi dia jadi salah satu daripada benda yang boleh buat. Dia sunnah. Ya, sunnah tu maknanya sunnah yang sahabat punya, tapi Nabi endorse. Ya, tetapi dari segi wajib, sunat apa semua dia tak sunat lah sebab Nabi tak pernah buat. Cuma sahabat buat, Nabi endorse. Ya, ada soalan tuan-tuan? Bagi tuan-tuan faham betul-betul tuan-tuan. Ya, Ustaz, ini cara kita memahami. mengikut apa ni sunnah ini, bermakna sini tidak, pendengar kata tidak solat sesudah subuh hingga terbit matahari. Maksudnya kalau asalkan yang diharuskan oleh apa ni, yang endorsement oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tak buat juga itu apa ni qada qabliyah subuh tu selepas solat subuh, bolehkah dikatakan masa waktu solat isyraq? Tak boleh. Sebab tak ada Nabi tak tunjuk contoh. I see. Okay. Maknanya kena buat immediately. Immediately after fardu subuh terus bangun. Okay. Alright Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya. Cuma bila Ustaz sebut immediately itu bukanlah makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus bangun. Allahu akbar, bukan macam tu. Sebab apa? Hadis-hadis lain Nabi kata, ya, ini Muawiyah yang riwayat hadis tu. Ya, dalam Riyadhus Shalihin yang tuan-tuan belajar tu nanti akan baca. Ya, kalau sempat dia bacalah, ya. Jadi cerita Muawiyah tunjuk macam mana kalau kita nak buat 2 solat, ya, one after another. Jadi kita kena pisahkan dia paling kurang dengan zikir. Ya, paling kurang kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah 3 kali. Ya, paling kurang tuan-tuan. Baru kita bangun buat qada qabliyah subuh tadi. Ya, ataupun ada satu cara. Kita tak buat di tempat yang sama kita solat fardu tu. Ya, kat mana kita buat?
kita melangkah tepi ke, pergi belakang ke, pergi tempat lain. Ya, kalau kita tukar tempat, ya, tukar tempat boleh. Ataupun kalau kita nak solat tempat yang sama sebab orang penuh, apa kita buat? Ya, kita istighfar. Paling kurang 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling kurang. Dan kita angkat takbir. Ya, tu cara dia tuan-tuan. Bukanlah mana immediately tu, ya, bagi salam terus bangun. Tak. Ya, zikir dulu. Ya, supaya dapat dipisahkan antara solat fardu subuh dengan qada qabliyah subuh tadi. Ya, itu kaedah dia. Boleh? Kak Suharti macam nak tanya soalan? Tak baik, tak ada Ustaz. Sorry. Ya. Ya. Okey, ya. Sila tanya sebelum kita teruskan perjalanan. Nanti tuan-tuan kita dah sampai Tanjung Malim, nanti baru tuan-tuan nak tanya. Jangan, ya. Nak tanya immediately saja. Okey, ya. Tak ada, ya. Tak ada tatlu asyamsu, terbit matahari. Terbit matahari maknanya Ya, habis excuse me subuh lah. Ustaz. Ya. Boleh kita kena wirid lepas solat fardu tu habiskan wirid boleh tak atau just istighfar Kalau 3 kali? tengok pada sahabat Nabi buat tadi, nampak gayanya sekejap je. Ya, segera. Ya. Istighfar je lah. Memang tak ada sebut dalam hadis, tapi kita dah tahu dah. Ya. Immediately selepas salam, memang kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun oleh kerana subuh, kita boleh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan pun boleh. Sebab bila kita bagi salam kan kita kena baca. Subuh saja, ya. Subuh saja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat. Ya, wa amalan solihan, ya, amalan yang soleh. Ya, dan apa ni, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Ya, apa rizqan thayyiban wa amalan, ya, mutakabbalan, wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, ya, amalan yang rezeki yang baik, ya. Rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, dan amalan yang diterima. 3 tu. Dan boleh bangun, tak ada masalah. Ya, sebab apa? Sebab kita tak nak pisahkan jauh sangat. Ya, dan itulah yang ditunjuk, ya. Dan peristiwa tu setakat ustaz punya kajian berlaku sekali saja. Ya, bukan selalu sahabat lain, besok sahabat lain pula buat, lusa sahabat lain, tak ada. Ya, sebab benda tu bukan kebiasaan. Semua sahabat Nabi sebelum fardu subuh dia akan buat qabliyah subuh, ya. Nabi juga, Nabi pun tak pernah qada qabliyah subuh, tak pernah. Ya, sentiasa, ya, Nabi qabliyah subuh. Sebab itu pahala qabliyah subuh ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, better than the whole world. Ya, daripada dunia, ya, dan juga the whole world tu maknanya apa yang ada dalam tanah tu. Emas, ya, perak, ya, apa semua dalam tanah, minyak dan sebagainya. So jangan dipisahkan lamalah, terus boleh, ya. Kalau tak nak zikir pun memang kena zikir juga, sebab lepas kita bagi salam memang kena zikir. Tapi maknanya short zikir. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, sudah. Ya, ataupun kadang-kadang orang tak buat tu, orang nak astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah. Al-Azim pun tak payah sebut. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak orang tanya, dia kata pasal apa tak sebut Al-Azim? Pasal apa orang Melayu sebut, ya? Kalau dia tanya pasal apa orang Melayu sebut, ustaz pun tak boleh jawab. Dia kata ustaz orang Melayu mesti ustaz tahu. Memang ustaz orang Melayu, tapi ustaz tak buat macam orang Melayu buat. Ustaz buat macam Nabi buat. Ya, Nabi tak sebut Al-Azim, kita pun tak sebutlah Al-Azim. Jadi dalam Arabic punya grammar, dia ada dia punya reasoning dia. Sebab sifat dan nama Allah ada 99. Ya, ada 99 attributes of Allah. Attributes, ya, sifat-sifat. Ya, Al-Asmaul Husna dipanggil. Jadi Al-Azim is one of the 99. Ya, if you mention Al-Azim, maknanya you are focusing on Al-Azim. Tapi kalau you do not mention Al-Azim, meaning that you are mentioning the whole 99 attributes. So mana yang lebih bagus Kak Suharti? Mentioning one or do not mentioning one, but you are mentioning the whole 99 attributes? Ya, dah tentulah tak mention. Ya, Yes, sebab kaedah dalam bahasa Arab macam tu tuan-tuan. Meaning that, ya, if you know the kaedah, ya, tak payah sebut Al-Azim. Ya, sebab apa? Sebab dalam bahasa Arab memang macam tu. Bila tak sebut Al-Azim, you are not focusing on one. Ya, actually you are reciting the whole 99. Itu dalam konteks itu.
Ya, sebab itu macam doa orang selalu sebut Allahumma innaka afuwun karim. Banyak ustaz-ustaz baca Allahumma innaka afuwun karim kan malam Ramadan biasanya. Allahumma innaka, ya Allah engkaulah afuwun, pemberi maaf, al-karim yang maha mulia. Ya. Kebanyakan hadis tak sebut karim. Sebab karim is one of the 99 attributes. Right or not? Right? Ya, one of the 99 attributes. If you are mentioning karim, how about the rest of the attribute? Azim, ya, apa ni, rahim, rahman, ya, al-qawi, al-matin, macam-macam tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam hadis saya Bukhari, dalam hadis saya Muslim tak sebut karim. Allahumma innaka afun. Enough. Ya, without karim. Tapi ada tak riwayat karim? Ada. Jadi kalau ada orang sebut karim tak salah. Ya, tapi majority of the narrators kata tak ada karim. So yang mana kita nak follow? Of course yang tak ada karim lah. Sebab when you are mentioning karim, you are focusing on karim. Ya, you are only focusing on karim. But if you do not mention, tak recite, tak sebut pun, ya, actually you are mentioning all the 99 attribute of Allah the Almighty. Macam tu tengok tuan-tuan. Tapi ini berkait dengan kaedah dalam Arabic grammar. Ya, dan bukan semua orang belajar, betul, ya. Tapi oleh kerana kita tahu kita belajar, kita share lah dengan orang lain. Itu maksud dia tuan-tuan, ya. Dan bila kita cakap dengan orang yang tak ada background, mungkin dia tak boleh terima. Ya, nak buat macam mana? Ya, tapi lambat laun nanti insya-Allah makin dia belajar, akhirnya dia akan terima. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan, kejahilan tu, ignorance tu tuan-tuan, ya, itu adalah musuh terbesar kita. Ya, ignorance is your biggest enemy tuan-tuan. Ignorance. Being ignorant, ya, itu akan jadi your biggest enemy. Sebab tu dalam kaedah disebut, ya, al-jahlu. Ya, maknanya al-jahlu, kejahilan, ignorance. Itu adalah musuh yang paling besar. Ya, manusia dia sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, macam ketika Nabi kena baling batu ni, Ustaz sebut sirah, ya. Ketika Nabi pergi Taif, kan Nabi kena baling batu. Ya, bila malaikat penjaga bukit datang dengan Jibril, dia offer Nabi. Malaikat Jibril cakap dengan Nabi, Muhammad, ini malaikat yang jaga bukit-bukit semua dalam dunia ni, dia yang jaga. Malakul Jabal atau Malakul Jibal. Ya, malak tu. Kalau Malik, raja. Kalau malak is malaikat, angel. Nampak tuan-tuan, baris dia berubah. Tadi kita sebut Malik kan? Not the Malik. If Malik tu nama sahabat tadi. This is Malik. Min lamkah. Malik is king. Tapi kalau kita baca Malak is angel. Oh, jauh beza tuan-tuan. Ya, the difference between king and angel. Jauh beza tu. Ya, because king is not angel and angel is not king. Ya, simple je. Jadi oleh kerana tu, bila kita baca salah aja, lain makna dia tuan-tuan. Jangan suka-suka panjang-panjang kan. Ya, benda tak panjang kita baca panjang. Tukar makna dia. Ya, jadi oleh kerana tu, balik pada cerita tadi, ya, bila angel Jibril datang, dia bawa the angel of mountains datang. Dia pun offer, Muhammad, ya, kalau kau nak buat sesuatu, nak balas kejahatan orang Taif, ya, I can ask this angel of mountain to do. Ya, Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, ya, give guidance to them. Give guidance to them. Please give guidance to them, ya Allah. Ya, give guidance to them. Guide them. Sebab apa? Because they do not know that I am a messenger of Allah the Almighty. Nampak tuan-tuan? Itu Nabi. Ya, guide them ya Rasulullah. Guide them ya Allah. Because they do not know that I am the messenger of Allah the Almighty. Ya, so mereka tak tahu. Pasal mereka jahil. Cubalah orang Taif tu tahu. Dan of course nanti tuan-tuan, orang Taif tu tahu Nabi Muhammad tu adalah Nabi akhir zaman. Dan dia masuk Islam tuan-tuan. Dia embrace Islam. The whole community embrace Islam. Ya, nampak tak tuan-tuan? Sebab itu kadang-kadang, ya, kita kena berlapang dada. Kalau kita tak tahu, better keep quiet tuan-tuan. Ya, until we understand. Sebab takut bimbang, kita tak tahu, kita main sebut dan yang kita sebut tu salah. Ya, kalau dia melibatkan hukum, lagi payah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu better kita jangan buat dulu sampai kita tahu kedudukan. Kita tanya, kita cari, kita Google, kita apa, ya. Cuma semua benda ni adalah measures saja, ya. Langkah-langkah saja tuan-tuan. Jadi kita kena double check. Kita kena cross check, ya, supaya apa yang kita faham tu betul. Okey, ya. Itu kalau Ustaz boleh sebut tadi tentang ni lah, ya. Tak ada solat, ya, selepas solat sunat maksud dia.
Kalau tuan-tuan baca terjemahan saja, ya, tak percaya cuba tengok ya terjemahan dia. Cuba kita tengok terjemahan ya. Terjemahan kata tidak ada solat sesudah subuh hingga terbit matahari. This is a general translation, tuan-tuan. Ya. Bila tuan-tuan tengok tidak ada solat sesudah subuh, meaning solat qada pun tak boleh. Betul tak, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan baca. Ya. Tidak ada solat subuh. There is no such thing as solat as prayer after subuh. Ya, meaning semua solat tak ada. Dah ada pengecualian, ada exception. Ya, sebab kita kena baca hadis-hadis lain lagi. Ya. Jadi through understanding from different hadis, different narration, baru kita boleh kata, oh, ini maksudnya tak ada solat sunat. Tak ada solat sunat. Itu pun solat sunat yang tak ada tu macam solat sunat tahajud, tak boleh lah. Solat sunat duha belum masuk waktu. Ya, solat hajat ke apa-apa lah yang tuan-tuan nak panggil. Ya, semua tu tak ada. Tapi solat qabliyah subuh qada boleh pula. Boleh. Pasal ada sahabat buat dan Nabi endorse. Ya, sebab tu tuan-tuan, betul Ustaz ingat kalau tak salah Ustaz. Kak Mazidah ada bagi tahu last week. Dia bagi buat statement dia lah. Dia kata apa? Ya, dia kata oh macam tu kita tak boleh baca sendiri-sendiri. Ya memang tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca, you can read. Ya, before class kan. Macam biasa tuan-tuan kan ada buat preparation kan. Half an hour before class kan tuan-tuan baca kan. Ya, ni Ustaz punya assumption lah ya, tuan-tuan baca. Bukan semualah tapi sebahagian tuan-tuan baca. Baca. Nanti bila masuk kelas tuan-tuan akan betulkan tuan-tuan punya understanding. Ya, if your understanding is wrong, tuan-tuan ada kesilapan, masa kelas macam inilah kita betulkan tuan-tuan. Ya, you have to understand the concept. Ya, buat pre-reading. Ya, when you do pre-reading, you will get some idea. Ya, some ideas. Ya, dan bila masuk kelas kita akan oh salah saya tadi tu. Nampak tuan-tuan? Itulah belajar. That is the process of learning tuan-tuan. Ya, boleh faham ya? Okey. Ada soalan? Apa silakan. Sebelum kita move on kepada solat selepas asar pula. Ada apa nak tanya? Let's say we read this, kita baca hadis ini sahaja. Let's say kita baca hadis ini sahaja. Tak cukup. Maknanya tapi let's say kita baru sampai lah, kita macam murid baru belajar kan. So kita faham bahawa tidak ada solat selepas subuh. Jadi until we find the next hadis that said what you just explained just now, is okay kan Ustaz? Maksudnya kan Ustaz? Okay. Okay. Okey, sebab belajar hadis kita kena macam belajar Quran juga. Ya, kita kena tengok macam kita cerita Nabi Nuh tu kan, ya, Nabi Nuh ataupun Nabi Hud. Ada cerita Nabi Nuh dalam surah Nuh, ada cerita Nabi Nuh dalam surah Al-A'raf, surah Hud, surah Syu'ara. Ya, kita kena combine semua cerita Nabi Nuh tu macam Ibnu Katsir buat dalam buku ensiklopedia tu. Dia kumpulkan dan dia susun ikut sequence. Bukan time sequence. Dia ikut sequence dalam Quran. Ya, kalau ada dalam Al-Baqarah, dia masukkan dulu. Kemudian Ali Imran. Mana dia naik. Dia ikut dia punya Quran punya sequence tu, 114 surah tu. Of course dia akan bagi surah nombor 2, followed by number 3, number 4, number 7, number 15, number 26, number 32. Dia akan susun semua. Sebab Allah yang susun dalam Quran. So we have to follow lah the sequence. Ya, itulah adab dia belajar tuan-tuan. Bila kita dah kompol semua, baca semua, baru kita boleh buat decision. Hadis sama juga. Ya, hadis pun sama. That's why dalam kitab Bulughul Maram ni dia kumpulkan bab solat saja. Solat sunat saja. Puasa je. Ya, so that we kita panggil we know that the hadis is not only one. Ada 3 hadis, ada 4, ada 5, ada banyak hadis. That we have to understand all the hadis, then you can decide. And then you can get the kita panggil full understanding. Dia macam tu tuan-tuan. Okey, ya, ada lain silakan tuan-tuan. Ya. Jangan biarkan Sister Suharti kita panggil dominating the class tuan-tuan. Ya, orang lain tanyalah soalan. Ya, apa lagi ya? Kak Mai, okey Kak Mai. Ya, solat lepas fardu subuh yang boleh solat qada, boleh solat sunat bersebab dan boleh solat yang qabliyah tadi. Qada qabliyah. Ya, solat bersebab tadi cuba bagi contoh apa Kak Mai? Solat bersebab bagi contoh satu. Tahiyatul masjid, solat tawaf. Solat tahiyatul masjid yang biasa.
Kalau kat Malaysia solat tahiyatul masjid, meaning that katalah Kak Mai nak kena balik, let's say lah imam tu nak kena balik. Ya, ada hal lah dia pun balik kejap kat rumah apa semua sebagainya. Kemudian dia datang balik masjid before sunrise. Dia kena tak solat tahiyatul masjid? Kena lah. Boleh tak solat tahiyatul masjid after pada subuh? Kena. Itulah solat bersebab. Solat bersebab kan solat kerana masuk masjid, solat kerana finishing tawaf, solat kerana katalah dia batal wuduk. Imam tadi batal wuduk ataupun one of the makmums dia batal wuduk. Bila batal wuduk dia pergi dekat paip, dia ambil wuduk, bila dia masuk balik dia solat sunat wuduk. Boleh tak? Boleh. Tapi kan before sunrise boleh sebab solat sunat bersebab. Kak Mai sudah tambah lagi, luas lagi dia punya makna tu. Thank you. Okey tuan-tuan, nampak tak? Sebab tu kalau tuan-tuan baca seorang-seorang, tuan-tuan tak nanti tuan-tuan salah faham. It is not semua solat. Ada solat yang boleh. Tapi generally speaking tak ada solat yang boleh unless you do qada. You do qada, you kita panggil buat qabliyah subuh qada juga, fardu subuh yang pernah tinggal dulu-dulu, ataupun keluar tadi batal wuduk masuk balik solat sunat wuduk, ataupun balik rumah datang balik, itu juga tahiyatul masjid dan sebagainya, itu boleh. Okey, selesai. Tanya solat fardu qada tu adakah solat fardu qada subuh sahaja atau qada lain-lain fardu? Lain pun boleh. Lain-lain pun boleh. Tak ada masalah. Tapi macam tadilah Ustaz nak sebut, dalam mazhab Syafi'i yang tekan tentang qada ni tuan-tuan. Orang yang dah tinggal sembahyang 30 tahun, 40 tahun, dia baru dapat kesedaran. Dan dalam keadaan dia pun dah uzur dah. Macam mana? Jadi dalam bab ni kita kena ambil pandangan ulama lain lah. Ulama Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang kata bagi orang yang tertinggal solat kerana sengaja. Dulu tu dia tinggal sengaja sebab dia nak jogging pagi-pagi, tak sempat solat subuh. Kerana dia nak pergi maraton kan. Maraton Kuala Lumpur. Maraton Kuala Lumpur tiap-tiap tahun, sempena hari wilayah ke apa. So kalau dia solat subuh dulu lambat. Nanti lambat datang, nak mula dekat Dataran Merdeka tu, jadi dia cepat-cepat dia pergi. Dan dia menang pun, dia bersyukur dia menang. Alhamdulillah dia kata. Tapi dia tak sembahyang subuh pagi tadi tu. Subuh tak sembahyang, tak sempat sembahyang. Alhamdulillah tu. Walaupun tak sembahyang subuh. Dan dia kata ya Allah, aku dah sengaja tinggalkan. Yang sengaja tinggal ni qada tak? Dalam mazhab Syafi'i kena qada. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kebanyakannya kata tidak diqada. Kita minta ampun saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lain pandangan ulama-ulama ni tuan-tuan. Mazhab Syafi'i memang agak ketat, kena qada. Kita kena estimate berapa lama kita tinggal. Roughly lah berapa banyak. Yang lain tu kita minta ampun dengan Allah. Tapi dalam mazhab lain tak payah qada tuan-tuan. Kita tak payah qada. Bukan maknanya senang mazhab lain, bukan. Kerana bagi dia yang diqada adalah yang sengaja, yang tak sengaja. Macam contoh kita tertidur bangun lewat, okey, itu qada. Ataupun terlupa, betul-betul terlupa, itu qada. Ataupun kita ditahan daripada nak solat. Ada orang tangkap kita tak boleh solat selama seminggu, tu kita qada sebab bukan sengaja. Tapi yang sengaja ditinggalkan, purposely, intentionally kalau ditinggalkan, yang itu tak ada qada. Kita minta ampun dengan Allah, tetapi mesti banyakkan solat sunat pula. Solat sunat. Duha tak boleh buat 4 rakaat dah, kena buat 8. Tahajud jangan tinggal lagi. Kemudian kita kata solat-solat sunat lain, solat sunat wudu, tahiyatul masjid, qabliyah ba'diyah, apa semua sebagainya, semua kita buat. Mudah-mudahan dengan kita buat solat-solat sunat itu menjadi sebab untuk Allah menilai bahawasanya kita memang betul-betul minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So itulah the concept tuan-tuan. Because we have to understand the concept. Kita tak boleh main ikut-ikut orang tuan-tuan. Sebab dulu kita tak tahu, boleh kita ikut. Sekarang kita dah tahu. Tuan-tuan, kita kena buat sesuatu tu bukan blindly, tak boleh tuan-tuan. Tak boleh lagi buat benda-benda tu blindly. Kita kena belajar. Kita kena faham, sebab tu Ustaz melihat Bulughul Maram is one of the one of the must read book. Ni must read. Selain daripada Hadis 40, Riyadhus Shalihin,
Sebab Riyadhus Shalihin dia tak banyak hukum, dia banyak adab, etika. Ya, akidah ada. Ya, tapi Ya. Bulughul Maram lain. Bulughul Maram memang dia kitab fiqh hadis. Fiqh tentang fiqh. Ya, tentang fiqh. Ya, jadi whether you like it or not, kena baca tuan-tuan. Ya, it is a must read book. Ya, hadis book kena baca. Ya, tak kira lah tuan-tuan baca yang translation English ke, through Google ke, PDF form ke, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena baca. Okey, ya, nak sambung. Ada soalan lain? Kalau tak ada, Ustaz sambung. Ustaz, Ya. nak correct Ustaz sikit je. Ya. Sebab saya buat marathon kan. Actually kita tak pernah miss solat Ustaz. Diorang tiap-tiap tempat event mesti ada tempat solat. Okey. Tu je nak cakap Ustaz. Dan Ustaz pun tak ada Canon kat Masjitah pun. Ya, sebab kat Masjitah yang mungkin terasa, Ustaz Canon aku. Dah, Ustaz tak ada terfikir pun. Bila Ustaz kat Masjitah, bila kat Masjitah sebut, baru Ustaz terfikir, Allah, kat Masjitah dia involve dalam marathon lah. Ya. Tapi Ustaz tak ada purposely buat, tak ada pun. Ustaz faham. Ya. Sebenarnya macam Actually Ustaz, even kalau you run 21 km ke, pun dia ada all along the road, dia ada tent tau Ustaz sekarang. Tak tahulah dulu-dulu kan. Tapi memang, thank you. Thank you for the new information. Okay, ya. Ustaz akan update Ustaz punya maklumat. Macam kita kata kat stadium lah kan. Ya. Memanglah game tu mula 8:30 katalah ataupun pukul 8 kan. Ustaz tak tahu bola biasa pukul berapa mula? Tuan-tuan yang kaki bola lah. Haji Mak Syah kaki bola ke ataupun Datuk Azizul? Biasanya malam kat Malaysia Malaysia Cup ni biasanya mula pukul berapa 8:30. 8:30 Isyak lalu. 9. 8:30 Ustaz. Tak ada. Kaki satu ni. bola. Pasal lah 8:30. 8:30. Okey, tak apa ya. Kita let's say 8:30. 8:30 maknanya maghrib sempat tak? Sempat. Dan dekat stadium ya, stadium Shah Alam, ya Ustaz pun tengok ada surau. Tapi surau tu of course dia tak boleh menampung. Sebab itu tuan-tuan kena tengok video ya. Ustaz tengok YouTube di di Chechnya ya, Chechnya. Di Chechnya kan. Chechnya tu part Republik Chechnya ni adalah part of Russia. Ya, di Chechnya tu tuan-tuan sebab dia punya presiden dia tu memang very committed ya, Muslim. Ya, dia memang kita kata mukmin lah. Ya, very committed, very practicing Muslim. Ya, jadi dia solat ya berjamaah ramai-ramai ya, maghrib kemudian baru mulakan pertandingan. Ya, kita tak adalah expect ya di stadium Shah Alam orang nak sembahyang berjamaah kat bawah tu, kita pun tak expect macam tu. Tapi paling kurang ya, dia ada surau. Ya, bukan ada satu surau, ada beberapa surau. Pintu-pintu yang berlainan tu ada surau-surau dia. Jadi maknanya tak ada sebab untuk tak sembahyang. Memang ada tempat tuan-tuan. Ya, shopping center besar-besar pun ya semua ada surau. Ya, kita kata di Tesco, semua ada surau dan selesa. Ya, Ustaz pergi di Sogo sebagai contoh. Ya, tempat dia cantik ya. Cuma dia letak dekat parking bawah tu, asap banyaklah asap kereta. Ya, carbon monoxide banyaklah tuan-tuan. Ya, batuk-batuk sikitlah imam tu. Ya, tapi nak bagi tahu ada tempat. Ya, sama ada kita nak solat ataupun tidak, tu je tuan-tuan. Dalam kapal terbang pun boleh solat. Ya, berapa ramai orang pergi umrah, pergi haji pun tak solat tuan-tuan. Ya, sebab dia kata susah lah, dia kata nanti sampai hotel kita kodok. Nampak tuan-tuan? Orang Melayu punya mentaliti. Ya, nak solat boleh je. Ya, tak boleh lah nak lawan Saudi Air kan. Saudi Air, ya, dia ambil 6 seat tu, 2 row. Kadang-kadang 3 row dia ambil. Ya, dia bagi orang solat tuan-tuan. Walaupun dia rugilah. Sebab 1 row tu 4 orang. Ya, 4 paling kurang 3 orang. Jadi kalau 4 row 3 paling kurang 9 orang ataupun 12 orang dia gone lah dia punya tiket. Ya, tapi orang selesa sembahyang. Sebab tu ramai orang naik Saudi Air. First of all, Saudi Air dia tak ada transit. KL direct Madinah ataupun KL direct Mekah. Ya, dia Mekah maknanya Jeddah lah. Ya, Malaysia Airlines pun sama, kita tak transit. Tapi kalau tuan-tuan naik Emirates, tuan-tuan naik Gulf Air, ya, tuan-tuan naik Qatar Air, semua transit. Orang malas transit, orang nak direct. Ya, tapi macam tadilah ya kita kata, itu bergantung pada syarikat tu lah. Ya, Brunei boleh buat, ya, takkanlah Malaysia Airlines tak boleh buat. Malaysia Airlines pun ada tempat. Ya, okey, itulah cerita dia tuan-tuan. Tak apa, ya. Ustaz faham ya bahawasanya cabaran memang ada. Ya, kat situlah baru kita nampak orang tu practicing Muslim or not. Baru kita nampak. Betul. Ustaz nak tanya.
Nak tanya sikit. Ya. Apa Silakan. selain daripada hukum musafir kan, apa lagi masa kita boleh jamak Solat. solat? Untuk kau untuk Masa sakit. Masa sakit. Maknanya boleh tak macam kita ada hal, kita membeli belah ke, ada hal penting, mungkin bersukan juga kan, ada tak boleh jadi jamak juga solat tu? Kalau sukan Ustaz tak pernah tengok lah ya. Tapi kalau ada keperluan yang mendesak contoh ya. Contoh kita kata Ustaz bagi contoh yang praktikal ialah surgeon. Ya, heart surgeon. Ya, contoh heart surgeon dekat Malaysia dekat IJN ni Ustaz pun ada mengajar grup IJN ya. Dia kata dia akan mula operation tu daripada pukul 12 tengah hari. Let's say pukul 12 tengah hari. Ya, 12 tengah hari dia dah masuk operation theater. Masa pukul 12 tengah hari Zohor belum masuk. So dia punya operation tu ya, dia akan habis nanti. Bila Ustaz tanya dalam pukul berapa, dia kata mungkin Ustaz dia kata pukul 5.30 petang, pukul 6 petang baru habis. Katalah ya, pukul 6 petang habis. Maknanya masa Zohor gone, tak dapat dah. Boleh tak sebelum dia masuk operation theater ataupun nanti bila masuk waktu Zohor, masuk operation theater belum masuk waktu. Kalau dia nak niat, dia kena niat setelah masuk waktu. Ya, 1:25 masuk Zohor. Bila masuk je Zohor, katalah dia punya jam dia bunyi, ya, masuk waktu. Masa tu dia niat. Ya, dia niat nak jamak takhir Zohor pada waktu asar dan dia semayang tu selepas habis dia di operation tadi, ya. Maknanya pukul 6 dia habis, dia bersihkan badan, dia ambil wuduk sebagainya. Let's say 6 suku atau 6:20 baru dia semayang. Boleh tak dia jamak? Jawapan dia boleh. Ya, dan dia tak sakit. Orang sakit of course lagilah boleh jamak. Ya, doktor yang bedah pun boleh. Ya, polis yang jaga keamanan contoh, ya, ataupun tentera di sempadan, ya, dia tak boleh sembahyang maghrib kerana dia punya duty pada masa tu. Boleh tak dia jamak takhir dengan isyak? Boleh. Ya, dan jamak takhir mesti tetap maghrib isyak. Not isyak followed by maghrib, salah. Ya, Nabi tak tunjuk macam tu. Ya, sebab semua solat ni dia dah ada sequence. Ya, so you have to do maghrib first followed by isyak. Non isyak followed by maghrib tu salah tu. Ya, tu dah songsang kita kata. Ya, tapi semayang tu sah. Cuma tak ikut peraturan lah. Ya, macam kita baca Qul a'udzu birabbin nas kemudian baca Qul huwallah. Tak kena, mesti baca Qul huwallah dulu. Ya, baru baca Qul a'udzu birabbin nas. Sebab Qul a'udzu birabbin nas surah 114. Ya, suratul Ikhlas 112. Of course you have to read 112 first followed by 114. Ya, mana boleh kita dia ada, bukan tak boleh, maknanya tak ikut susunan lah. Bukanlah berdosa, ya, tapi tak ikut susunan. So pahala tu minus lah. Ya, so balik pada cerita tadi, orang sakit boleh jamak, ya, surgeon boleh jamak, tentera, polis boleh jamak, ya, dan ada keperluan-keperluan mendesak kita kata. Kalau macam mesyuarat kita back to back. Mesyuarat nak buat macam mana kan? Mesyuarat lagi. Boleh jamak lah. Yalah, dan mesyuarat pun bukan tiap-tiap hari kan, sekali-sekala je kan. Bukan macam tu hari-hari je lah. Boleh lah. Ada keperluan. Ya. Tapi macam tadilah tuan-tuan yang decide sama ada boleh ke tak boleh. Sebab kita yang tahu. Pasal Ustaz tak tahu, Ustaz tak duduk dalam keadaan Haji Nazri kan. Ya, macam tadilah ya, meeting pukul 12 tengah hari mula. Ya, habis kita dah tahu dah kalau meeting dengan CEO ni mesti habis pukul 5 petang. Maknanya Zohor gone. Boleh tak kita niat bila masuk waktu Zohor? Boleh. Ya, tapi yang baiknya kita remind CEO lah kalau boleh lah. Ya, CEO pula Muslim, Pak Haji pula tu. Pakai kopiah lagi kita kata. Ya, boleh kita break sekejap tak? Ya. Kalau ada coffee break, tea break, takkan tak ada solat break. Ya, betul. Ya, simple je tuan-tuan. Ya. Masa tu ya, banyak orang masa tu, ya. Tapi tak boleh kasar kan Ustaz? Kita boleh jamak tapi tak boleh kasar. Kena penuh kan? Kena semayang apa dipanggil tu? Kalau semayang bukan kasar, dipanggil semayang apa tu? What is the terminology for semayang penuh? Semayang tamam. Semayang tamam. Ya, kita kena solat Zuhur tamam, meaning 4 rakaat and followed by asar tamam, ya, yang 4 rakaat juga. So kasar hanya boleh kalau musafir saja. Haji Nazri, ya, apa kita panggil? Samalah ya, polis, tentera, orang yang meeting tadi, ya, orang yang surgeon, heart surgeon dan sebagainya, semua tu hanya boleh jamak saja. Kasar tak boleh. Okey. Tamam lah. Boleh. Okey, kena tamam. Ya, sembahyang fardu Zuhur tamam.
Boleh ya? Okey, selesai. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sama. Kemudian sambung, wala solata ba'dal asri, dan tidak ada solat juga selepas asar. Maknanya solat sunat. Ya, yang tak ada sebab. Ya, kalau tawaf lepas asar kita tawaf boleh tak? Apa ni solat sunat tawaf boleh lah. Hatta sehinggalah tariba syamsu. Sehingga tariba maknanya tenggelam matahari. Sebab tu dipanggil maghrib. Ya, from the word ghaba yaghibu. Ya, sehingga ya, apa ni tenggelam matahari. Bila matahari tenggelam habislah. Ya, maknanya boleh tak sembahyang asar sebelum matahari tenggelam? Boleh. Kita dah belajar. Tuan-tuan ingat tak minggu lepas? Sembahyang asar dia apa? Dia baru nak sembahyang, dia sempat 1 rakaat asar. Ya, the rest of the rakaat apa ni another 3 rakaat dia buat dalam waktu maghrib. Sah ke Kak Faridah? Boleh ke? Sah Ustaz. Dia dapat tunai ke consider apa ni tunai ya? Okey. Itu 1 rakaat tuan-tuan. Itu rukhsah lah Allah bagi. Tapi tuan-tuan bila tahu janganlah saja-saja. Ya, kita dah tahu kita kena boleh. You all tak belajar hadis, I belajar, I tahulah. Ya, dia cakap macam tu. Ya, boleh 1 rakaat saja boleh. Yang another 3 tu kita buatlah dalam maghrib boleh dia kata. Ya, bukan purposely. Kalau kita berada dalam keadaan tertentu boleh. Ya, selesai. Hadis muttafaqun alaihi. Ya, ada perkataan di sini muttafaqun alaihi. Ya, jadi muttafaqun alaihi itu makna apa? Muttafaqun alaihi itu makna agreed upon by both Al-Bukhari and Muslim. The word is muttafaqun alaihi. Ya. Boleh ya? Walabzu Muslim. Walaupun agreed upon by both of them, ya, Al-Bukhari dan Muslim, tapi the wording of the hadith, the wording of the hadith from Muslim, not from Al-Bukhari. Ya, maknanya dalam Bukhari dia punya wording tu sikit ada beza, tapi the meaning is still the same. Tuan-tuan boleh tak faham benda tu? Al-Bukhari narrated in his book, Muslim also narrated in his book, the same hadith, but the hadith verbally speaking, ataupun apa kita panggil, in terms of dia punya wording, dia tak sama sebiji. Dia bukan 100% exactly the same, bukan. Tapi dia punya wording tu sikit ada beza. Mungkin dalam hadis tu sebut asar dulu baru subuh. Dalam hadis ni pula sebut subuh. Dalam Muslim sebut subuh dulu baru asar. Tapi the meaning is almost the same. Jadi hadis itu dipanggil muttafaqun alaihi, but the wording in the hadis, in the hadis that we just read, is from Muslim, not from Al-Bukhari. La solata, ada tambah lagi, sorry, yang ini dalam Bukhari. Lafaz Muslim. Muslim tambah lain. La solata ba'da solatil fajar. Jadi apa ni dalam Sahih Bukhari disebut subuh. Ba'da subhi. Alif lam sad ba ha. Tuan-tuan tengok Ustaz punya cursor ni. Tapi dalam Sahih Muslim disebut fajar. Fajar. Alif lam fa jim ra. The word subuh mentioned by Bukhari, the word fajar mentioned by Muslim. Ada beza kan? Tapi is it the same? Yes. Solat subuh is solat fajar. Solat fardu subuh adalah solat fardu fajar. Fajar ada satu lagi, solat sunat fajar. Sunat fajar is qabliyah subuh. Orang Melayu panggil qabliyah subuh. Orang Arab panggil sunat fajar. Dia ada fardu fajar, dan ada solat sunat fajar. Itu dia punya isu dia. Itu dia punya istilah. Okey, Jadi kita pergi dia punya ni Bukhari Muslim, pada lafaz Muslim ada kata perkataan solat fajar. Bukhari sebut solat subuh, Hadisnya sahih, autentik. Sesudah melakukan subuh maupun sesudah solat asar dilarang melakukan solat apa pun kecuali mengulang solat subuh dengan berjamaah. Meaning ada satu lagi Kak Mai, kalau tadi kita semayang kat rumah, let's say lah kita semayang kat rumah, kita dah lambat dah. Kita ingat kita lambat. Kita semayang kat rumah dulu. Kita kata kalau kita nak pergi dengar kuliah, ni biasa orang lelaki lah. Dia nak pergi kuliah subuh. Tapi dia kelang kabut. Dah azan dah baru dia terbangun. Dia masuk tanda semua sebab sebagainya. Dan dia ingat kalau dia datang masjid, dia tak sempat solat subuh berjamaah tau. Jadi apa dia buat? Dia semayang subuh seorang-seorang kat rumah. Patutnya semayanglah dengan isteri tu. Mungkin isteri dia uzur, jadi tak boleh. Maka dia semayang seorang-seorang. Dia semayang solat bukan berjamaah lah. Jadi dia pun dah siap semua selesai sebagainya, dia pun pergi masjid.
By the time dia sampai kat masjid, rupa-rupanya masjid baru nak sembahyang. Baru nak sembahyang subuh. Sebab katalah ada hal tertentu. Ya, jadi masih lagi dalam waktu subuh. Ya, masih gelap lagi. Jadi baru nak sembahyang rupanya. Kita tadi kelang kabut. Ya, baca qul huwallah dengan inna a'tayna aje. Ya, jadi kita pun datang. Bila kita datang, baru nak solat. Ya, jadi macam mana? Kita boleh mengulang solat subuh kita. Dia bukan qada. Ya, sebab kita dah solat tadi. Yang ini bukan qada. Ini mengulang solat subuh dengan berjamaah supaya kita dapat 27 gandaan darjat pahala. 27 darjat, bukan pahala ya, 27 darjat. Dalam hadis sebut darjat, not pahala. Ada orang sebut, ustaz sebut ya. Solat subuh berjamaah 27 kali pahala lebih besar. Bukan pahala, darjat. One darjat ya, from the other, kita tak tahu berapa banyak pahala pula tuan-tuan. Ya, darjat tu maknanya level. Ya, bukan pahala. Ya, jadi kena betul kan? Sebab kalau tuan-tuan tengok dia punya Arabic text, tuan-tuan baru tahu. Kalau tuan-tuan tengok terjemahan kadang salah. Ya, jadi kena hati-hati. Juga mengulang solat asar dengan berjamaah sama juga. Ya, jadi selain daripada solat qada, boleh mengulang solat asar dengan berjamaah. Ya. Maknanya orang tu hari itu tak dapat 27, dapat 28 lah kan, ekstra. Dah buat 2 kali subuh. Ya, mudah-mudahan. Kita tak tahu, Allah yang bagi kan. Ya, by right dia dapat 27 plus yang sembahyang sorang-sorang kat rumah tadi. Ya, sebab tu bila dah sembahyang datang masjid, sembahyang berjamaah baru nak dibuat ataupun dia masuk masbuk, boleh tak? Ya, dah rakaat kedua dah. Ya, ataupun imam dah berada pada sujud, ya, sujud yang terakhir. Ya, dia pun bangun Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Rakaat terakhir. Boleh tak dia masuk? Boleh. Ya, tapi dia kena bangun tambah 2 rakaat lah. Ya, dan dia dapat 27 mudah-mudahan darjat. Mudah-mudahan. Ya, of course yang menentukan tu Allah lah, ya. Jadi ada perbincangan di sini. Imam Syafi'i kata lemah. Ya, apa kita panggil, ya. Tapi secara umum, ya, sebab dia Bukhari dan Muslim, ya, dia punya ceritanya ialah cerita sahih lah, ya. Sebab Ustaz dah sebut, ya, Imam Syafi'i hidup di zaman Imam Bukhari dan Muslim belum buat kitab dia lagi. Kitab dia belum ada, tuan-tuan. Ya, ketika Imam Syafi'i meninggal, tuan-tuan ingat tak? Cap Syarum ingat tak? Ketika Imam Syafi'i meninggal, ya, masa tu Al-Bukhari how old was he? Berapa 10 tahun. umur Bukhari? Berapa tahun? 10. Baru 10 tahun. Dia dah mula tak tulis Sahih Bukhari? Belum. Ya, umur 10 tahun belum lagi, tuan-tuan. Belum lagi. Ya, pasal Imam Al-Bukhari mulakan dia punya penulisan dekat Mekah masa dia pergi haji. Masa itulah dia baru nak mula. Tuan-tuan. Ya. Jadi musim haji tu baru dia nak mula buat Sahih Bukhari. Umur dia 10 tahun. Dan dia siap dia punya Sahih Bukhari berapa tahun pula, Cap? Berapa tahun dia ambil masa untuk buat? Tak ingat Ustaz. Ingat? Siapa ingat? How many years? 14 16 years. Okay. 16 years. Sorry. 16 years. Ya. Jadi maknanya masa dia siap tu umur dia 26 tahun. Ya, 10 plus 16, ya, 26 tahun. 26 tahun baru dia siap. Lama masa, tuan-tuan, 16 years. Ya, tu lama, tuan-tuan, ya. Itu lebih pada PhD, tuan-tuan, ya. Ustaz pun, ya, PhD 6-7 tahun juga, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya pergi sana cari bahan, pergi Morocco, pergi macam-macam tempat lah, pergi Mesir, pergi mana-mana tempat yang ada bahan tu kita pergi. Ya, kena, kalau Ustaz dapat grant daripada universiti, Ustaz pergi dengan grant. Kalau tidak, duit sendiri lah. Ya, sebab buku tu bukan macam sekarang, ya. Macam sekarang ni sebahagian macam PKP ni kebanyakan universiti, tuan-tuan. Kita boleh dapat semua buku tu PDF form ataupun tesis tu semua kita boleh tengok online, boleh. Ya, zaman sebelum ni tak boleh. Zaman Ustaz PhD tak boleh, tuan-tuan. Ya, tak ada online. Ada online tapi tak banyak lagi. UM, UKM, UIA tak ada lagi online punya tesis. Kalau ada pun dia bagi hanya the first chapter saja. Dia bagi summary, abstract dengan first chapter. The rest of the chapter kena pergi kat universiti. Macam masa PKP tak ada pilihan. Ya, maknanya kita semua online. Ya, Ustaz boleh tengok tesis dekat University of Hong Kong, boleh tengok
dekat apa kita panggil, dekat apa di UK, ya, di US, universiti yang boleh masuk. Ya, Illinois, ya, boleh masuk apa ni, apa kita panggil, Melbourne University, semua boleh. Senang, masa PKP ni banyak kemudahan dia. Tapi dulu tak boleh, tuan-tuan. Ya, jadi ustaz kena pergi, tak ada pilihan. Ya, jadi kalau ada apa kita panggil, ya, kalau ustaz buat travel, ustaz bawa lah jamaah pergi sekali. Ya, ustaz pernah, ya, buat nak cari bahan dekat Turki, tuan-tuan. Ni ustaz cerita share je lah kat tuan-tuan, ya. Ustaz pergi Istanbul. Ya, sebab kita di Istanbul tu 4 hari. Ya, jadi one of the days tu di Istanbul ustaz minta izin. Ya, jadi ustaz kata minta tolong jamaah siang pagi ni, ya, sampai pukul 2 petang ustaz tak boleh join jamaah, ya. Masa tu nak pergi beli belah dah. Ya, jadi bukan pergi tempat bersejarah, dah selesai lah. Jadi masa nak beli belah dekat Grand Bazaar tu ustaz minta izin, ustaz nak pergi ke apa kita panggil, ya, nak pergi ke OIC punya library. Ya, one of the biggest library lah dekat Istanbul tu. So ustaz minta izin, ustaz pergi, alhamdulillah. Ustaz pergi seorang lah. Sebab jamaah nak pergi beli belah dekat Grand Bazaar. Semua dah happy kan, ya. Dah selesai dah melawat Istanbul. Kita nak pergi ke Bursa pula. Ya, nak turun ke selatan. Jadi ustaz pergi ke library tu, ya. Alhamdulillah daripada pagi sampai tengah hari tu apa yang ustaz nak, ustaz photostat, ustaz cari bahan, ya, sebab tak boleh pinjam. Ustaz tak ada membership, ya. Jadi ustaz photostat sebahagian dia. Ya, dan mana-mana yang apa kita panggil, yang ustaz nak tu kemudian ustaz minta dia post lah, ustaz bayar lah. Ya, macam tu maknanya. Bukan senang, tuan-tuan, ya. Tapi sekarang jauh lebih mudah. Ya. Okey, ada soalan lain, silakan. Ada apa? Ustaz. Ya. Tentang solat asar, Ustaz. Adakah kaedah sama dengan solat subuh? Mana siapa kalau boleh katakan dia punya qabliyah asar? Ada pernah jadi jawapannya tak, Datuk. Sebab qabliyah asar dia tidak sunat muakkadah. Okey. Ya. Sebab kalau qabliyah subuh, yang 2 rakaat qabliyah subuh, dia antara solat sunat yang muakkad. Orang Melayu panggil muakkad lah, tapi sebutan sebenarnya muakkadah. Ya, dia punya grammatically speaking, ya, kita kena sebut sunat muakkadah, not sunat muakkad. Tapi orang Melayu duk sebut muakkad tak apalah. Ya, macam orang duk sebut kan, ustaz selalu sebut bila belajar sirah. Ya, Masjid Nabawi, it is not Masjid Nabi. Ya, jadi maknanya dari segi grammar kalau kita baca Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi, not Masjid Nabi. Tapi kalau kita duk sebut Masjid Nabi, orang tahulah. Cuma salah lah sebutan, grammatically speaking salah. Ya, jadi itulah kita betulkan. Jadi sunnah muakkadah. Sunat muakkadah, qabliyah subuh dia sunat muakkadah. Tapi qabliyah asar dia tak sunat muakkadah. Nabi pernah buat, tapi Nabi buat sekali je. Ya, oleh kerana itu dia tidak termasuk solat sunat muakkadah. Jadi bila dia tidak solat sunat muakkadah, kita tak qada lepas asar. Ya, lepas solat asar tak qada. Itu jawapan dia, Datuk. Ya. Okey, ada lain, tuan-tuan? Ya, terima kasih. Ustaz nak tanya. Ada apa-apa? Ustaz nak tanya yang solat berjemaah tu considered sunat ke? Sebab dia dah fardu dekat rumah. Ya, betul. Solat sunat dah. Dia jadi kategori sunat lah. Ya, sebab tu boleh tak dia dapat 27 darjat juga. Itu kena serah pada Allah. Tapi oleh kerana dia ada peluang, ya, dia boleh tambah pahala. Pasal tadi dia solat sunat, dia solat seorang. Jadi memang kategori dia adalah solat sunat. Pernah dibuat oleh Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal, ya, dia seorang sahabat Nabi yang alim dan beliau sembahyang bersama Nabi di Masjid Nabawi. Dia duduk dekat luar Madinah. Dia duduk kat pinggir Madinah, ya. Dia datang sembahyang Isyak bersama Nabi. Lepas dia sembahyang Isyak bersama Nabi, dia balik ke kampung dia, dia imamkan solat di kampung dia. Pasal dia imam dekat kampung dia. Ya, macam ustaz lah contoh, ya. Katalah, ya, ustaz sembahyang di Masjid Negeri Shah Alam. Sembahyang Isyak, ustaz sembahyang di Masjid Negeri. Lepas tu daripada Masjid Negeri, ustaz balik ke Kuang ni setengah jam perjalanan dan ustaz jadi imam pula dekat Masjid Kuang. Ya, dan sebab orang Kuang ni dia ada sawah padi, dia ada banyak kelapa, dia macam-macam, ya. Jadi dia orang solat Isyak tu lambat. Jadi dia tunggu ustaz balik. Ya, by the time ustaz sampai, ustaz imamkan solat. Boleh tak? Boleh. Solat ustaz tu jadi solat apa? Solat sunat lah. Ya, dia jadi solat sunat Isyak. Sebab ustaz dah solat tadi di masjid. Dan di Masjid Shah Alam ustaz solat berjamaah. Ya, still ustaz boleh jadi imam untuk orang kampung, ustaz boleh. Itulah yang dibuat oleh Muaz bin Jabal. Ya, tu cerita dia. Boleh.
Okey ya. Selesai. Also boleh Ustaz, also boleh kalau orang rumah dia balik, suami tu balik, orang rumah belum solat, dia boleh jadi imam jemaah juga kan? Pasti boleh. Dan dia bagi pahala berjamaah pada isteri dia juga. Ya, boleh ya. Ustaz, Okey ya, selesai. Ya, Ustaz. apa ni? Ya. Ustaz nak tanya niat tu niat apa kalau dah berjemaah sunat tu niat Ustaz niat Niat berjamaah juga. Tak payah sebut sunat. I see. Ya, niat berjamaah juga ya. Mana niat mengimamkan solat 4 rakaat. Tak payah sebut sunat. Ya, yang kategorikan sunat tu ialah malaikat yang catat tu lah. Ya, macam solat qada kan, perlu tak kita sebut qada? Ya, saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat qada kerana tak perlu. Pasal solat yang dibuat di luar waktu automatically dia dah jadi qada. Dia categorize ya as qada. Walaupun kita sebut tunai, ya adaan, dia tak jadi adaan. Jadi don't worry about that. Ya, jangan fikir qada ke tak, sembahyang je. Ya, malaikatlah yang akan categorizekan. Ya, okey. Ya, terima kasih Kak Turis. Ya. Ada lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam betul lah. Ya. Nak tanya bang pasal yang ni solat qabliyatan dan ba'diyatan yang ada 12 yang disebut dalam hadis kan? Betul. Kalau ada orang yalah yang dua rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur dan 2 selepas kan? 2 selepas maghrib, 2 isyak, betul? 12. Minimum 12, lebih boleh. Itulah maknanya lebih boleh buatlah kalau ada kadang-kadang saya tengok salah. Minimum 12. And then kena ikut inilah maknanya yang dia ikut tiap-tiap waktu yang berapa rakaat ni. Macam yalah subuh 2 pagi sebelum ni zuhur kita kena 6 lah kira kan, kena ikut. Betul lah tu. Ya, cuma macam tadilah bukan semua orang sempat. Orang lelaki kadang-kadang qabliyah zuhur 4 rakaat tak sempat. Ya, sebab kadang-kadang bila azan tu kita baru nak start kereta pergi masjid. By the time kita datang masjid, kita tak sempat 4 rakaat. Ya, kadang-kadang sempat 2 rakaat saja. So, bila kita buat 2 rakaat, kita tak dapat 4, so kita boleh buat 4 rakaat ba'diyah zuhur boleh. Selalu kita buat 2 kan, boleh buat 4. Ya. Kalau katalah lepas tu tak sempat sebab macam Datuk kata ada meeting lah, let's say lah masa kerja dululah, ya. Kemudian apa ni, boleh tak kita panggil, ya? Kita cover balik apa ni ba'diyah isyak 4, ya. Boleh. As long as total up dia jadi 12, okey. Baru dapat satu rumah di syurga. Kalau buat lebih boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Minimum 12, lebih boleh. I have the same problem yang Ustaz cakap tu, especially for Zohor. Because kita selalu memang tak sempat kan. Maknanya saya ingat kena ikut kiraan dia betul-betul kan to get the 12. Oh, kita boleh juga tak semestinya 4 sebelum Zohor tu. Sebab dia ada beberapa versi, Ya, sebab Nabi pun biasa buat ba'diyah Zuhur 4 rakaat, qabliyah 4, ba'diyah 4. Nabi biasa buat juga. Jadi kalau kita buat qabliyah Zuhur 2, qabliyah subuh 2, qabliyah Zuhur 4, ba'diyah Zuhur 4, dah 4, 8, dah 10 dah. 2 before subuh, 2. 2 before Zuhur, 4. 4 campur 2 dah 6. Plus 4 after Zuhur. 6 campur 4 dah 10. Patutnya 2 je lagi kan. Asal tak ada qabliyah yang muakkadah. Asal memang ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib 2. 2 campur 10 dah 12. Maknanya ba'diyah isyak tak payah buat pun tak apa. Yes. Tak payah buat pun tak apa. Dah dapat 12. Tapi kalau buat, 12 campur 4 dah jadi 16. Boleh ke? Tak ada masalah. Sebab minimum requirement is 12. More than that, feel free to do it. Boleh. Tak ada masalah. Yang asal ni memang tak ada langsung muakkad. Dia ada orang asal tak muakkad, betul. Tapi kalau saya tengok ada orang buat, okey lah tu. Kat masjid. Tak salah, Nabi pun pernah buat. Tapi Nabi buat sekali saja. Bila Nabi buat sekali, it is not sunnah. Okay. Sebab we have to understand, in order for an ibadah to be considered sunnah or to be regarded as sunnah, Nabi kena buat frequently. Nabi akan buat benda tu repeatedly. Nabi buat. Nabi tak buat repeatedly. Nabi buat sekali je. Macam Nabi kencing berdiri. Pernah Nabi buat sekali je. Dia jadi sunnah tak? Tak jadi sunnah. Sekali tu meaning benda tu harus boleh buat. Kalau ada orang buat, kita jangan salahkan dia. Tapi kita kena slow talk dengan dia lah, bagi tahu dia.
Ya, kita bukan slow talk, kita sweet talk dengan dia. Kita sweet talk dengan dia, bagi tahu dia, ya, makcik, ya, abang, adik, ya, sebenarnya Qabliyah Asar ni dia tak muakkad. Dia kata saya nak buat suka hati saya lah, tak apalah. Ya, kalau dia macam tu biarkan. Tapi kalau kita boleh nasihat dia, ya, sebab apa? Sebab kita tengok bila lepas isyak dia buat 2. Masa tu kita enforce dia untuk buat lebih pada 2, buat 4. Ya, kita bagi suggestion kat dia. Macam itulah dalam hidup ni. Itulah cabaran kehidupan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, takkanlah hidup ni semua running smoothly je, senang je, tak. Ada orang yang degil, tak mau dengar. Ya, itu memang cabaran dia lah, ya. So itulah cerita dia. Boleh Okay, alright. Thank you. Ada lain Ustaz. silakan. Ada apa? Ustaz, bukankah ada hadis yang mengatakan setiap lepas azan ada solat tapi bukan muakkad lah. Kan? Betul kan? Betul. Ada riwayat Tirmizi, betul? Itu pasal orang solat sebelum Azanaini maghrib. salatun, ya. Ya, sebelum maghrib, sebelum isyak orang follow that hadis. Tapi Nabi tak buat. Ya ke? Tapi Memang dia ada endorse hadis. ke? Macam mana? Dia endorse ke sebab hadis tu ada? Hadis tu tak sahih ke? Hadis sahih, tapi Nabi tak buat. Kak Mai kena beza yang Nabi endorse dengan Nabi buat. Oh, tu different kategori. Contoh, Ustaz bagi contoh, ya. Contoh, Ustaz bagi contoh haji. Okey, Ustaz tanya Kak Mai, Nabi buat haji apa? Nabi buat haji sekali je. Nabi buat haji apa? Tamatuk ke, kiran ke, ya. Apa kita panggil ifrad ke? Nabi buat haji apa? Ifrad Tak maksudnya? apa, teka je, salah tak apa. Ifrad. Ya, Nabi buat haji ifrad, kan? Banyak orang Malaysia kata tabung haji pun kata ifrad. Nabi tak buat ifrad. Pasal kita boleh decide on sama ada Nabi buat ifrad or not. Ifrad means apa? Kita buat haji dulu, ya. Once you finish your haji, you will do umrah, right? Itulah haji ifrad. Nabi lepas buat haji, Nabi tak buat umrah. Ketika Aisyah ajak Nabi buat pun, Nabi tak buat. Yang buat umrah selepas haji adalah Aisyah. Aisyah yang buat haji ifrad. Nabi buat haji apa? Nabi buat haji kiran. Ya. Tapi sekarang ni berapa ramai orang buat haji kiran? Tak ramai orang buat haji kiran. So yang mana satu yang terbaik? Ya, haji kiran yang Nabi buat ke, haji tamatuk ke, ya, ataupun haji ifrad? Jawapannya semua tu boleh dapat mabrur. Ya, pasal apa Nabi buat haji kiran? Kerana ada keperluan. Pasal Nabi pemimpin dunia. Orang nak tanya soalan, orang nak minta nasihat, ada orang nak masuk Islam, ada macam-macam. Ya, jadi Nabi buat kiran. Kiran mean Nabi campurkan. Ya, he combine between haji and umrah with one intention, dengan satu niat. Ya, boleh tak? Boleh. Ya, Nabi niat kat mana? Nabi niat dekat Zulhulaifah, dekat Bir Ali, sebab Nabi daripada Madinah. Ya, tapi sebahagian besar para sahabat buat tamatuk. Ya. Kemudian Nabi pun ada mention. Nabi kata, kalau aku ada peluang, ya, buat haji lagi, aku akan buat tamatuk. Tapi Nabi tak ada peluang sebab Nabi wafat selepas tu. Ya, tapi macam mana? Nabi ada mention. Bukan Nabi endorse tau. Nabi tak endorse. Endorse meaning orang lain buat, Nabi endorse. Macam tadi kan, Qabliyah tu. Ya, ini perbincangan dipanggil principle of Islamic jurisprudence. Ni tinggi tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tanya, Ustaz jawab je lah. Ya, jadi dia punya isunya ialah Nabi buat kiran. Aisyah buat ifrad. Ya, Sayyidina Ali buat tamatuk. Jadi mana satu ni? Semua boleh, tuan-tuan. Mengikut keadaan. Kalau kita sampai lewat, ya, di Mekah, boleh tak buat ifrad? Boleh. Ya, tapi yang mana satu yang sesuai? Ya, tengoklah. Kalau kita sampai awal buat tamatuk. Tapi kalau kita sampai lewat pun kita nak buat ifrad, ifrad boleh? Boleh. Tamatuk boleh. Nak buat apa kita panggil, ya, nak buat satu lagi apa, ya? Nak buat tamatuk boleh, ifrad boleh, kiran boleh. Tiga-tiga boleh, tuan-tuan. Ya, dan Nabi tak endorse tau. Kalau yang subuh tadi Nabi endorse. Sahabat tak sempat qabliyah, sahabat buat selepas fardu subuh, Nabi buat statement, dia kata sebenarnya ni aku sembahyang yang qabliyah. Nabi diam. Diam Nabi tu is also considered as endorsement. Ya, Nabi diam tu pun endorsement. Sebab kalau salah Nabi akan criticize. Nabi kata tak boleh. Ya, jadi maknanya dia case by case, dia bukan simple sangat. Ya, kena belajar, So itulah cerita dia. Ya, jadi Kak Mai, oleh kerana memang ada hadis. Ya, baina azanaini, ya, solatun. Ustaz pun hafal hadis tu.
Di antara dua azan, meaning azan and iqamah, ada solat sunat, ada solatun. Memang hadis tu sahih, ya. Sebahagian kata hasan, tapi maknanya boleh pakai lah. Ya, dia kita panggil sound hadis. Macam kita belajar plural kan, ya, dia ada sound plural, dia ada broken plural kan. Dalam fiqh pun dia ada, ya, dalam hadis dia ada sound hadis. Sound meaning authentic or hasan lah, ya. Saya tahu hasan, kita panggil sound hadis. Jadi kita tengok balik pada perbuatan Nabi, ya. Nabi buat tak? Nabi tak buat qabliyah maghrib. Nabi tak pernah buat qabliyah maghrib. Ya, Anas bin Malik confirmkan dalam Riyadhus Salihin. Tuan-tuan belajar Riyadhus Salihin, tuan-tuan akan jumpa hadis tu nanti. Tetapi Anas kata ketika sahabat buat, Nabi diam. Nabi tak kata apa. Nabi diam bukan makna yang terbaik tau. Nabi hanya apa kita panggil? Nabi allow benda tu. Ya, Nabi permit benda tu. He permitted that action. Tapi Nabi tak buat. He himself did not do that. Nabi tak buat, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu tuan-tuan kena beza. Mana Nabi buat itulah yang afdal ataupun yang utama. Melainkan Nabi cakap macam tadi. Nabi kata kalau aku dapat buat haji sekali lagi, aku nak buat tamatuk. Itu yang ulama kata tamatuk is the best one. Tamatuk is the best sebab Nabi pernah kata, kalau aku dapat buat lagi, aku nak buat tamatuk. Sebab tu Sayyidina Ali bila dia buat sekali lagi, dia buat tamatuk juga. Sayyidina Ali buat tamatuk. Ya. Okey, Ustaz bagi satu contoh yang paling senang. Kita puasa sunat minggu lepas. Ya, tuan-tuan pun puasa sunat juga hari ni kan. Sebab hari ni 14 Muharram. Memang sunat puasa tuan-tuan. Semalam 13, hari ni pagi tadi 14 dan besok 15. Siapa yang puasa, tahniah lah. Ya, tapi kalau tuan-tuan nak ambil satu hari hari ni pun boleh. Sebab 9, 10 kita dah puasa. 9 kan kita dah puasa. 10 kan kita dah puasa kan. Kita puasa Rabu dan Khamis minggu lepas. Ya, tuan-tuan boleh tambah. Paling kurang satu hari hari ni. Sebab hari ni 14, pagi tadilah, ya, siang tadi. Because today is 14, tadilah ya. 14 dan kena pula Isnin. Oh, you got double, tuan-tuan. Ya, bukan double taxation, tuan-tuan, ya. Bukan double trouble, bukan. Ya, tuan-tuan dapat dua-dua. Ya, tuan-tuan dapat pahala sunat Isnin dan tuan-tuan dapat pahala sunat sebab dia salah satu daripada hari putih. Ya, dan dia duduk dalam bulan Muharram pula. 3, tuan-tuan. Since it is Muharram, ya, since it is Monday, since it is one of the 3 days, ya, hari putih. Oh, mudah-mudahan dapat 3. Triple, tuan-tuan, mudah-mudahan, ya. Tapi dah tak ada peluang lah, besok 15. Besok Selasa tak ada apa-apa sunat, ya. Cuma sebab dia Muharram dan dia 15, masih dapat 2 dekat. Jadi masa kita puasa 9, ya, kita kata sunat puasa 9. Oh, Ustaz tanya Kak Mai, Nabi pernah tak puasa 9, Kak Mai? 9 Muharram, Nabi pernah tak? Dia niat saja sebab tahun lepas, tahun the next year tu dia dah wafat. So dia cakap saja. Tapi dia cakap tu, dia jadi sunnah ke tak? Betul. Ya. Dia sunnah. Dia jadi sunnah. Sebab Nabi, ya, memang intended to do. Tapi Nabi wafat. Ya. Macam Nabi kata tadi kan, kalau aku ada peluang buat buat haji lagi, aku akan buat tamatuk. Maknanya tamatuk tu jadi benda yang Nabi akan buat. Pasal apa masa Nabi mula-mula datang tu, ya, masa tahun Nabi buat haji, pasal apa Nabi buat ifrad? Kerana Nabi bawa binatang sembelih daripada Madinah. Ya. Nabi bawa al-hadi. Kalau dia tak bawa binatang tu, dia sepatutnya buat tamatuk kalau dia tak bawa binatang tu. You are right. Betul, tuan-tuan. Macam itulah, ya. Ustaz buat, saya buat kursus haji, macam itulah kita buat, tuan-tuan. Sebab kita follow macam Nabi buat. Ya, tak kira tuan-tuan pergi dengan package Intan Baiduri ke package apa pun, ya. Tak ada masalah. Kita buat macam Nabi buat. Kalau tak boleh buat, kita buat yang terbaik. Ya, kita buat yang terbaik, tuan-tuan. Ya, Ustaz ada bawa orang tabung haji. Masa kita bawa jemaah haji, Ustaz pernah bawa An-Nida punya jemaah haji, ya. Kemudian bila kita nak pergi hari tasyrik, ya, hari apa kita panggil hari tarwiyah, ya, kita bertolak 8 hari bulan tu kita nak pergi ke Mina. Orang lain tak pergi Mina. Orang lain terus pergi Arafah. Ustaz pergi Mina dulu. Ya. Dan bila ada jemaah haji daripada tabung haji tahu, dia datang ke hotel Ustaz. Dia kata, Ustaz, saya dapat tahu Ustaz nak bawa jemaah pergi ke ada, dia tanya, Ustaz ada ni ke? Ada kemah, ada makan semua sebagainya untuk sepanjang 6 hari. Ustaz kata ada, kita dah bayar dah. Dia pun tanya, dia kata berapa nak tambah? Ustaz pun bagi tahu. Ya, dia join. Tapi dia buat surat daripada tabung haji, minta izin. Ya, kami Fulan bin Fulan,
ya, nak minta izin daripada pihak muassasah, ya, pihak maktab berapa-berapa untuk ikut ni ustaz ni, ya. Dan bagilah nombor telefon apa semua sebagainya. Dan tabung haji kita boleh. Tapi if anything happen, you are on your own. Memanglah tuan-tuan, ya, sebab kita pergi dengan tabung haji. Orang tu pergilah, ustaz taklah, ustaz package lah, ya. Pergi dengan tabung haji. Jadi dia nak keluar, of course dia kena minta izin. Ya, sebab kita kena buat benda tu official. Dia ikut ustaz, follow. Kebetulan kita ada lagi ruang kosong dalam bas. Boleh tambah lagi 7-8 orang boleh tambah, dan memang di kemah tu ada. Ustaz sewa kemah tuan-tuan. Ya, untuk kita duduk, ya, orang yang nak buat hari tarwiyah. Sebab Nabi buat. Nabi satu hari Nabi duduk, hari ke-8, hari ke-9 baru keluar. Ya, orang tabung haji pun pergi, ya, ikut sebab dia tahu Nabi buat. Ustaz yakin kalau orang tahu, orang akan buat tuan-tuan. Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Ya. Kebanyakan macam kita cerita Bulughul Maram kan. Sebelum ni banyak tuan-tuan tak tahu. Ustaz pun sama. Dulu pun Ustaz tak tahu, tapi setelah Ustaz belajar Ustaz tahulah. That's why Ustaz nak share dengan tuan-tuan. Ya, jadi sebab every day kita learning new things tuan-tuan. Kita belajar, kita baiki. Itu doa kita, ya Allah, ya. Aku nak buat macam Nabi buat, ya Allah. Aku nak buat macam kau suruh Nabi buat. Semacam sahabat-sahabat buat. Berilah petunjuk pada aku. Berilah aku kemudahan untuk belajar, ya Allah. Ya, walaupun usia aku bukan muda sangat, ya, tetapi masih boleh belajar. So, kita kena macam tu, tuan-tuan. Sebab bila kita bersungguh-sungguh nak, Allah akan bagi. Percayalah, tuan-tuan. Ya. I've gone through the same thing, tuan-tuan. Ya, Ustaz pun dah lalui benda-benda macam tu juga. Ya, memang challenging, tapi itulah yang tambah pahala kita di sisi Allah, mudah-mudahan, tuan-tuan. Itu motivation yang Ustaz boleh bagi, tuan-tuan. Okey, thank you Kak Mai. Ya, ada lain silakan. Ada apa sebelum kita masuk Ustaz, hadis yang baru? Businessman yang buat umrah very short tu, dia buat ifrad ke apa? Kan selalu orang haji. Dia buat haji apa Ustaz? Yang dia datang macam terus nak pergi Arafah. Kiran. So yang 2 minggu ya. Sebab dia nak balik cepat. Bukan kiran kena bawa ship tu. Tak perlu. Ya. Memang sepatutnya, tapi siapa yang bawa sekarang ni tak boleh. Mana ada orang bawa pergi Madinah, bawa kambing, bawa sebagainya kan. Sebab yang pertama kita tak cuba Kak Mai tengok ya. Kebanyakan orang yang datang tu dia akan masuk Mekah terus. Bila kita sampai Mekah terus, masa bila nak beli kambing tak boleh. Memang tak ada orang buat. Ya, jadi macam mana? Ya, jadi the best that we can do macam tu, sebab dia nak cepat balik. Ustaz biasa arrange untuk surgeon, ya, IJN surgeon kita biasa buat, ya, dan dia duduk 13 hari je, ya. Ustaz yakin 12 hari pun boleh, ya. Jadi maknanya dia datang last tau, dia datang pada apa kita panggil, ya, dia datang tu pada 4 hari bulan Zulhijjah, ya. Dia datang 4 hari bulan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12, 13, 14. Ya, 13 tu dah selesai. Maknanya dalam 12 hari tu betul. Ya, Cap kata betul-betul. Mana dah selesai dah. Dan dia tak pergi Madinah. Ya, dia pergi. Tapi dia pergilah semua. Hari Tarwiyah dia pergi. So, kita dah sewakan dia punya kalau dia nak duduk hotel, kita sewakan hotel lah. Maksudnya hotel dekat Melontar tu. Ya. Dia nak yang sebelah-sebelah tu, silakan, boleh je, kita boleh arrange. Ya, tapi kalau nak zuhud sikit, duduk di inilah, ya, seberang daripada Muaisim lah. Kena berjalan kaki lah sikit, ya. Tapi mungkin ya umur 60 plus, 70 tak tahan lah, tak mampu lah. Tak boleh, ya. Tu tak mampu nak buat macam tu. Dan kita pergi melontar pada waktu siang. Ustaz melontar pada waktu siang. Ya, maknanya Zuhur tu Ustaz melontar setiap hari. Ya, Zuhur di Mekah, ya, 12 lebih sikit. Ya, time tu pukul 12 lebih. Pukul 11 Ustaz dah keluar daripada kemah. Ya, Ustaz dengan isteri, cikgu, ya, dan siapa yang nak ikut, siapa yang kuat lah, ya. Kita pergi ramai-ramai. Tapi tak semua dalam kemah tu mampu, sebab ada juga yang wheelchair, dia tak mampu. Yang itu kita hantar malam. Ya, melontar malam tu ialah bagi orang yang tak mampu. Ini yang sihat-sihat, badan sadu, yang masuk gym takkan tak boleh melontar. Ya, jadi kita pergi. Pukul 11 tu Ustaz dah jalan kaki, dah pergi terowong. Orang tak ramai. Sebab orang Melayu tak pergi. Orang Malaysia tak pergi. Orang Indonesia pergi. Ya, orang Pakistan, India, Arab semua pergi, tuan-tuan. So bila Ustaz sampai, ya,
Ustaz sampai dekat tempat melontar ni nak naik, ya. Nanti dalam bab haji kita akan cerita lebih dalam lagi. Jadi bila Ustaz sampai, Ustaz naik yang first level, bukan ground floor tu ramai sangat, Ustaz naik atas. Ya. Bila Ustaz naik saja azan tu, azan Zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Ustaz dah sampai dekat atas tu. Tak jauh dah dengan tempat melontar. Dekat sangat. Ya. Dan Nabi kata, bila masuk Zuhur pada hari melontar, jangan sembahyang Zuhur. Lontar dulu. Lontar dulu. Bukan sembahyang Zuhur dulu. Ya. Kalau kat Malaysia tak apalah, masuk waktu kita sembahyang. Ni bukan. Ya, Ustaz lontar dulu. Ya, Ustaz lontar. Dah lontar satu pergi yang wusta, kemudian kubra, habis selesai. Ya. Dan bila selesai Ustaz keluar, Ustaz masuk balik. Ustaz masuk sekali lagi. Sebab apa? Ustaz ada buat untuk orang lain. Sebab orang upah Ustaz buat. Orang upah. Ya. Sebab dia wajib haji, dia bukan fardu. Ya. Dan orang yang Ustaz buat tu tak ada hubungan keluarga dengan Ustaz. Kalau dia ada hubungan keluarga, Ustaz lontar 7 biji dan Ustaz boleh lontar untuk dia. Kalau dia ada hubungan keluarga. Kalau Ustaz buat untuk bapa Ustaz, mak Ustaz boleh. Untuk adik Ustaz. Tapi kalau orang tu tak ada hubungan dengan Ustaz, Ustaz kena keluar balik, masuk balik sekali lagi dan Ustaz lontar. Ya, dan cikgu ikut sekali lagi. Pasal takkan cikgu nak pergi mana? Ya, jadi dia ikut Ustaz. Ustaz pegang dia lagi, ya. Dan Ustaz lontar. Habis selesai baru kita boleh balik. Ya, balik sampai ke kemah baru sembahyang Zuhur. Kerana Nabi buat macam tu. So macam itulah. Ya, tapi kalau masih kuat boleh buat. Kalau tak berapa kuat kena duduk dekat. Dia duduk hotel dekat tu aje, ya. Tuan-tuan, sebab kita nak buat haji sekali atau 2 kali sudah. Ya. Kena buat tuan-tuan. Kena baca Bulughul Maram. Ya, tak apalah Ustaz guide lah tuan-tuan, ya. Baca Bulughul Maram. Sebab tu tuan-tuan, ya, kalau ada kemampuan akan datanglah, pandemik dah tak ada kan, ya. Memang kalau boleh buat kena buat lagi tuan-tuan. Ya, kena buat Allah, sekali lagi Ustaz. bagi puas hati Allah. tuan-tuan. Kena macam tu sebab dulu kita pergi tanpa knowledge yang cukup tuan-tuan. Betul, Kita Ustaz, pergi betul. tu betul tuan-tuan, ya. Kita pergi tu masa tu, ya, macam ustaz juga, ya, masa mula-mula buat umrah. Kita belajar, ya, memang kita belajar, ya, memang dah belajar, ya, masuk universiti apa semua. Tapi ada lagi benda-benda yang kita rasa kita tahu tau, tapi rupanya kita salah buat. Jadi pergi lagi baru kita tahu. Banyak ustaz bawa jamaah apa semua lagi tahulah kan pasal ustaz bawa jamaah. Ya, tapi macam tu kita belajar tuan-tuan. Ya, banyak benda-benda yang kita kena belajar. Ya, dan itu adalah proses dalam kehidupan. Ya, Ya, betul. sebab kehidupan ni adalah, ya, memang all the time kena belajar. Ya, dia lifelong education tuan-tuan. Ya. Ya, kena macam tu. Okey, tak apalah, ya, itu ustaz dah share ustaz punya pengalaman lah. Bukan nak apa tuan-tuan, tapi nak bagi tahu pada tuan-tuan, ibadah ni, ya, memang challenging. Kita kena belajar. Dan haji, umrah, ni benda-benda yang antara yang paling susah. Ya, sembahyang, puasa, itu pun ada benda yang kita belajar benda-benda baru kan, ya. Sebab dulu masa mula-mula kita pun buat 10 Muharram saja, tak buat 9. Tapi bila tahu, rupanya Nabi ada plan nak buat lah. Ya, tengok dalam fatwa, mana-mana yang Nabi plan tapi Nabi tak sempat buat, still considered as sunnah. Kita buatlah tuan-tuan. Ya, baru kita buat. Barulah buat 9, 10. Dulu, ya, ustaz pernah buat 10 sebab tak tahu 9 tu sunat. Ni dulu-dululah, ya, zaman muda-muda lah. Jadi bila tahu, maka kita kata macam mana nak bezakan ibadah kita daripada orang Yahudi. Kita buat apa tuan-tuan? Ya, kita tambah satu hari. Maknanya ustaz buat 10, bila tahu 11. Yahudi pun buat 10, kita tambah 11. Ya. Ustaz tambah 11. Ya. Sebab Nabi kata, bezakan your ibadah from the ibadah of the Jews. Kena beza tuan-tuan. Kena buat macam tu. Ya, sebab kita dah tahu. Tapi sekarang sebab kita dah tahu daripada awal, kita buatlah 9, 10. Kita buat 9, 10. Ya. Jadi nak Ustaz, buat yang 11 tu 9, 10, bukan 11. hadis lemah tu Ustaz? Memang ada 11 perbincangan, ya. Tapi secara umum, ya, ada perbincangan. Sebab kebetulan macam baru ni, hari 11 hari bulan tu hari Jumaat. Ya, dan Jumaat kita tak boleh puasa Jumaat saja, betul. Tapi ada hadis lain pula dalam Bulughul Maram juga cerita, kita kena gandingkan. Boleh tak Khamis Jumaat is enough, ya. Kita panggil Rabu Khamis Jumaat patutnya boleh, tapi sebab Jumaat tu, ya, tak ada kelebihan apa-apa. Jadi kita sambung hari lain, ya. Lebih baik kita sambung yang 13, 14, 15 ni. Kalau ustaz lah, itu ustaz punya pandangan. Mungkin tuan-tuan ada pendapat lain, terserahlah. Ya, tapi sebab Nabi dah bagi tahu dah. Ya, silakan. Ustaz, yang 9 Muharram tu kan, tak hari Tasu'a tu kan,
Okey, Ya. hadisnya mengatakan seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, sempat tak Nabi Muhammad puasa pada tahun depannya tu? Ataupun saya Jadi ni Kak Mai, memang kurang pasal sirah, Kak Mai dah kurang jawab tadi. sikit sirah saya. Apa Kak Ya, Mai cakap? faham. Sempat ke tak The sempat? next year dia dah wafat, dia tak sempat buat. Okey, okey. Terima kasih. Ya, sama. Ya. Contoh macam tu lah. Ya. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ya. Kalau ada lah, tuan-tuan tanya. Sebab dah pukul 11 dah. Tuan-tuan pun nak berehat kan. Ya, nak bangun sahur pula ya untuk puasa besok. Silakan kalau ada soalan apa-apa. Haji Mak Syah ada apa? Ya, Kak Mazidah. Ustaz Ya, Kak Nurul. Nurul. Ustaz, maknanya masa melontar ni cerita pasal haji tadi, melontar tu kita boleh buat bila-bila kan, tak semestinya macam Malaysia dia memang buat malam lah, the first one. The second one pun Kalau dia itu tabung haji, kalau package kita buat siang. Yes, package siang. Pasal we all buat Pasal tabung afdalnya siang Kak Nurul. Afdalnya siang. Okey. Pasal masa I pergi dulu, kita orang pergi buat malam tu. Lepas tu balik Mekah. Lepas tu dari Mekah tu besok tengah hari tu kita orang balik jalan kaki balik ke situ. Terus I terus melontar tak balik kemah dulu. So okey, tu dapat sekali. Lepas tu the next day pun I buat siang, tak buat malam. Ya. Maksud afdalnya siang. Nabi dah ajar. Cuma kalau ada hari kita tak boleh buat, macam ada masa yang kita pergi, ustaz pun kadang ada pergi 2 kali. Tapi malam tu ustaz tak melontar. Ustaz hanya sebab kita tolak wheelchair. Ada jamaah yang wheelchair, so kita kena servis lah. Ya, kita bawa dia. So yang melontar tu dia lah. Tapi kita tolong bawa. Ya, tapi another 6 km lagi lah. Tapi dulu boleh lah. Itu cerita ya masa muda-muda boleh lah. Ya, jadi kalau sekarang mungkin tak mampu nak apa kita panggil, nak tolak tu dah tak mampu lah. Nak tolak orang lah. Nak tolak diri sendiri mampu, insya-Allah mampu lah. Ya. Jadi macam apa kita panggil? Ya, silakan. Jauh Ustaz ya. Malaysia punya 10 ke lempar tu 3 km pergi, 3 km balik. Saya pun kena Ustaz tu. 6 km. Okey je kot. Masa muda okey kan. Kau pergi masa muda okey je. Kalau 3 kilometer berapa minit jalan? Sekejap je. 3 kilometer dengan keadaan orang ramai. Dan kalau orang ramai ustaz boleh 50 minit, 45 minit to 50 minit insya-Allah boleh. Ya. Sebab Mu'aisim tu panjang. Dia bukannya ni. Sampai Mu'aisim kita kena further apa kita panggil ya, kena further up lagi. Ya, sebab nak naik tempat tu. Ya. Tak apalah ya. Nanti buat haji Bulughul Maram dan kitab haji sirah. Ya, dalam sirah tu jilid 3 ada cerita haji, very detail. Tuan-tuan akan dapat tahu. Tuan-tuan boleh tengok balik ya. Macam mana kita buat sebenarnya. Ustaz. Ya, tu cerita dia. Ustaz. Okey, ya, ada lain. Ya, silakan. Tak ada pasal ni tu yang tabung haji suruh buat malam tu. Dululah ni cerita masa saya pergi tu masa betul-betul peristiwa Mu'asim tu. That's the year I went for Hajj. Okay. I was caught in this one lah. The reason dia orang tak bagi pergi tu because masa tu kan terowong satu je. Ya. Jadi kalau pergi siang tu orang Malaysia memang tak tahan lah dengan sesak dia semua tu, so dia pergi malam macam saya dengan geng saya macam Ustaz katalah nak pergi buat siang juga, so we went ahead and do siang. That's where we were caught in the tragedy tu. Ya. Tahun berapa tu? Tahun 1990. 1990. Oh, 30 tahun yang lalu. 1990. Memang it was a bad this one lah where you know I actually literally nampak bodies all over. Yalah, betul lah. Tapi Ustaz nak bagi tahu, betul lah Kak Kelly cakap. Sebenarnya tabung haji tu itu administrative purposes saja. Maknanya dia tahu orang ramai. Dan jemaah haji Malaysia banyak tua-tua. Orang Malaysia banyak orang pencen yang pergi. Orang Indonesia muda-muda tuan-tuan. Sebab di Indonesia ada fatwa boleh pinjam ya, boleh buat pinjaman untuk pergi haji dan umrah. Itu fatwa di Indonesia. Di Malaysia belum lagi ada. Ya, tu itu berbezalah ya. Indonesia lain situasi dia. Sebab tu tengok orang Indonesia muda-muda dan ada yang bawa baby, ada yang bawa anak 2 tahun pun ada. Pakistan, India tak payah tanya. Ya, Indian ya yang Paki daripada UK, daripada UK tu ramai ya, daripada London, daripada Manchester datang bawa anak, bawa baby. Ya, kita orang Melayu tak ada.
Tak ada pernah tengok orang Melayu pergi umrah bawa baby biasa, pergi haji tak pernah dengar lagi. Jadi tabung haji buat macam tu untuk tadi ya, untuk administrative purposes lah. Tapi bagi kita yang muda-muda yang boleh buat ya, kita kena buat, kena usaha. Macam tadi Kak Nurul kata, ya, dia orang pergi Mekah, on the way balik tak pergi kemah sebab siang boleh melontar siang. Ya, alhamdulillah lah. Besoknya ada peluang melontar. Sebab yang paling senang sekali ialah hari 13. Ya, sebab hari 12 banyak orang dah balik sebab dia buat nafar awal. Ya, nafar awal tu maknanya before maghrib dia dah balik. Orang dah kurang dah. 13 tu dah clear dah. Ya, lagi boleh buat. Ya, takkan nak pergi malam lagi. Ya, lagi pun kita muda-muda pada masa tu. Jadi macam betul Ustaz kata, kalau orang tahu hukum sebenarnya afdalnya bila orang akan buat. Ya, sebab apa? Sebab kita tak tahu. Banyak benda kita tak tahu. Sebab ignorance is our biggest enemy. Ya, kena pegang tu. Ya. Okeylah tuan-tuan, selesailah. Itu yang Ustaz nak bagi tahu, ya. Ada apa lagi? Ada apa-apa soalan? Last, kalau ada satu soalan mungkin. Silakan. Habis. Ada apa? Ustaz, boleh saya tanya? Ya, silakan. Ini okey, masalah semayang Isyak ke semayang subuh ya. Saya pernah itulah bila apa Cap cakap tu baru saya ingat. Cap dah hantar something kat Ustaz tak baca lagi pun. Tak apa Ustaz. Ini terjadi pada saya. Saya berada di Sweden masa itu di Stockholm ya. Masa tu midsummer Ramadan. Malamnya tak sampai 3 jam Ustaz. Okey. Kelang kabut lepas Isyak nak tarawih lah. Oh, saya memang betul tekan masa itu. Dia waktu malam tak sampai 3 jam, 2 jam lebih dah masuk subuh. Ya, betul. Makan pun cepat-cepat. Makan sekali je. Makan sekali, besok nak puasa. Ya, betul. Buka puasa, makan itu, apa itu, minum air kurma ke apa, nasi ke ada, habis. Nak semain tarawih pula kan? Nak semain tarawih lagi. 21 jam puasa Ustaz. Puasa. Ya, betul. Di Stockholm. Saya pernah rasa. Yalah, kena pasal sama, apa ni, sama lagi lah kan? Midsummer. Itulah. Okay, thank you for the sharing apa Cap ya. Kalau tak ada apa Ustaz serah pada Haji Mat Shah. Ada apa Haji Mat Shah? Kalau tak ada sebelum kita tamat. Haji Mat Shah ada apa? Silakan. Tak ada ya. Jadi kalau tak ada macam itulah ya. Ustaz harap tuan-tuan baca-baca balik ya. Dan benda ni memang memerlukan macam ni kan. Memang nampak tuan-tuan ya. Apa ni Imam Syafi'i kata lemah tapi ni saya Bukhari Muslim. Tuan-tuan jangan pelik. Nanti orang akan kata, Imam Syafi'i tak pakai Bukhari Muslim. Of course. Masa Imam Bukhari hidup, masa Imam Syafi'i hidup, Imam Bukhari pun tak mula menulis lagi tuan-tuan. Dia baru 10 years. Ya. Jadi knowing the fact, kita akan tahu patutlah. That's why macam tu. Ya. So tak pelik lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan ya, mudah-mudahan ada manfaat perbincangan kita malam ni. Terima kasih atas perhatian dan soalan-soalan yang menarik. Terima kasih. Ya, kita jumpa pada minggu yang akan datang lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih banyak. Ustaz. Assalamualaikum. Wa antum jazakumullah khairan. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Terima kasih Nazri, Mak Zidah. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Lupa nak sebut. Thank you Haji Nazri. Sama-sama. Hasan, semoga Alia sembuh. Terima kasih Nazri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Haji Mat Shah. Ya, Shah Bakar. Thank you, Mary. Thank you Nazri. Okay, sama-sama. Terima kasih. Man, okey ya? Okey. Hang masuk lambat lagi ni ya, api makan lebih ya. Dia ada jam masak nasi minyak lah hari ni. Ya kan? Durian ada lagi, durian. Habis dah. 3 pokok ya. Okey. Durian murah sekarang. Murah sekarang kan durian kan? Murah lah. Murah ke? Ya, banyak orang tak makan pun. Saya tak Durian kampung RM5-6 durian kampung. Betul, ada yang RM2 pun ada sebiji. Ya.
Dalam Dari kampung lah. I punya bulan takut nak predict. Kalau you cakap 81% is tidak vaksin atau tidak lengkap. Okay, alright, I see you. Alright. Okay. Okey. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Saya dah boleh bring off lah, jom. Pukul-pukul. Boleh. Okey. Boleh. Nak belajar balik. Dah lama tak main. Lupa. Dia kena belajar belum orang Arab dulu. Okey. Right, man. Good night. Right.